Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Muka surat 32, insyaAllah kita sambung balik pengajian fiqh puasa dan i'tikaf menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, terjemah daripada kitab Al-Aham Mukhtasar Kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Hukum air yang masuk ketika mandi ke dalam rongga tanpa disengajakan oleh orang yang berpuasa. Okey, secara ringkasnya tajuk dia katakan hukum air yang masuk ketika mandi ke dalam rongga tanpa disengajakan oleh orang yang berpuasa. Jadi ketika kita mandi, tiba-tiba masuk air ke dalam rongga tanpa disengajakan, apakah hukumnya? Okey, secara ringkasnya untuk kita faham masalah ni, secara ringkasnya adalah kadang-kadang ia membatalkan puasa, kadang-kadang ia tidak membatalkan puasa. Kita mandi, masuk air ke dalam rongga, tak kiralah asal rongga yang terbuka. Dimasuk air ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, melalui saluran yang terbuka, kadang-kadang ia membatalkan puasa, kadang-kadang tidak membatalkan puasa. Kalau sengaja, hak tu je lah batal puasa. Ini bukan sengaja termasuk. Kadang-kadang ia membatalkan puasa, kadang-kadang tidak membatalkan puasa. Kita nak tahu batal ke tak, kita kena tengok mandi tersebut disyariatkan ataupun tidak. Itu asas dia. Kalau mandi tu disyariatkan, maka ia tidak membatalkan puasa kalau masuk air tanpa disengajakan. Contoh mandi disyariatkan dia, mandi wajib. Malang mimpi, kita dak mandi melekang setelah daripada keluar fajar. Setelah keluar fajar kita mandi. Kita mandi, masa kita mandi saat itu telang air, tertelang, bukan kita sengaja tertelang, maka ia dimaafkan. Masa kita mandi masuk air sampai ke dalam ni rasa. Silap wan ni, silap kita nak ambil air dalam gayung, kita nak simbah kat bawah, nyebahang dalam hidung. Maka ia tidak membatalkan puasa, kerana mandi tersebut adalah disyariatkan. Sama juga mandi dia, mandi sunat Jumaat, ia tidak membatalkan puasa. Adapun kalau mandi tidak disyariatkan, mandi kerana nak bersih tubuh, itu tidak disyariatkan. Maksud dia tidak disyariatkan, mandi tersebut bukanlah ada tuntutan, sama ada tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat. Maka kalau masuk air melalui mandi tersebut, ia membatalkan puasa. Okey, itu asas untuk perbahasan ni. Boleh faham kan? Okey, kita buat contoh lain. Kita nak ambil wudu, maka walaupun kita puasa, sunat kita berqamar. Sunat kita berqamar. Apa yang dituntut kita berqamar adalah sebanyak 3 kali. Kali pertama adalah disyariatkan. Kali kedua adalah disyariatkan. Kali ketiga adalah disyariatkan. Masa kita qamar, tengah kita qamar, tiba-tiba tertelang air, maka ia tidak membatalkan puasa, kerana perkara tersebut terjadi daripada perkara yang disyariatkan. Kali keempat, dak sunat dah kita qamar, kita pergi qamar juga, tiba-tiba tertelang air pada qamar kali yang keempat, batal puasa. Okey, boleh faham? Dalam kita berqamar, disunatkan bagi orang yang nak ambil wuduk kena mubalaghah, kena berlebihan dalam berqamar dan istinsyaq. Wak gok kan sunat gitu kan. Melainkan kata Rasul illa an takuna shaimah. Melainkan kalau orang puasa. Jadi Rasul mengecualikan asal orang yang ambil wuduk sunat dia berqamar dan sunat dia mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Sunat dia mubalaghah, berlebih-lebihan. Dalam hadis kata Rasul illa an takuna shaimah. Melainkan kalau sekiranya orang yang berpuasa, maka tidak sunat mubalaghah. Okey. Kita nak ambil wuduk, sunat kita qamar. Mubalaghah tidak dituntut kepada kita lakukan. Tiba-tiba kita mubalaghah juga. Sedangkan kita berpuasa, kita buat gok gitu. Telang air, batal puasa.
Kalau dah telang, dah batal lah. Kita bincang berkenaan dengan tertelang. Kalau sengaja, tu jelas lah. Hak ni bukan disengajakan. Okey, kita buat contoh benda lagi. Mulut kita darah. Maka wajib kita basuh. Di dalam masalah kita nak membasuhkan najis yang ada dalam mulut kita, mesti kita kena mubalaghah. Jadi mubalaghah disyariatkan. Maka kita mubalaghah gok, tiba-tiba tertelang, tak batal puasa. Okey, boleh faham? Itu asas dalam perbahasan ni. Semua benda. Hak yang lain kita ingat gini je. Kalau benda tu terjadi daripada benda yang disyariatkan, maka ia tidak membatalkan puasa. Kalau terjadi daripada benda yang tidak disyariatkan, maka ia membatalkan puasa. Okey, jelas ha? Ana nak kongsi satu masalah yang pernah diajukan kepada ana. Baru ni ada buat daurah dah ingat dah benda. Baru tak esok. Kita kabar dah masalah ni. Sini nak kabar pula sekali lagi. Baru ni hamba dijemput jadi ahli panel di Masjid Kapunyo di Paka. Rasanya di bawah anjuran pemuda Dum Paka. Rasa tak silap ingat dalam beberapa tahun lepas dah lah. Hamba jadi ahli panel. Masa tu ahli panel 2 orang. Lepas tu ada moderator seorang. Lepas tu antara soalan yang diajukan kepada hamba, dia kata, Ustaz nak tanya, kalau orang tu ketuk dalam air pada bulan Ramadan, batal tak puasa? Okey. Soal benda tu berlaku ataupun tidak, orang tu nombor 2. Cuma kita nak bincang, kalau berlaku, batal tak puasa? Okey, yang pertama sekali, kalau dia ketuk dalam air, kalau tak ada masuk benda dalam punggung dia, maka jelas tak batal puasa. Tapi kalau masuk, rasa sejuk je masuk dalam punggung, contoh, masa dia ketuk, korak dengan dung masuk mulai dalam. Okey, nak tahu batal tak puasa, kita tengok apakah hukum ketuk dalam air. Adakah disyariatkan ataupun tidak? Okey, boleh faham kan? Disyariatkan maksudnya jadi ibadat ke ketuk dalam air? Wajib ke? Sunat ke? Okey, tidak disyariatkan ketuk dalam air. Apabila tidak disyariatkan, maka benda yang terjadi daripada benda yang tidak disyariatkan, maka ia membatalkan puasa. Okey, boleh faham? Baru ni ana tahun lepas, kebetulan tahun lepas ke 2 tahun lepas, ana lupa dah. Ana bulan puasa pergi duduk laut, pergi ngai kat gigi bulan puasa. Penuh ha. Main ngai ikan duduk laut. Cuma lama dah tak pergi. Lepas tu ada orang tu dia muka ikan banyak. Jadi ikan banyak, ana pendekkan ceritalah, ringkaskan cerita. Ikan banyak, jadi letih lah. Mai tengah hari pula ikan banyak. Kalau ikan tak ada, kejap aje. Kalau ikan banyak, nak buah ikan lagi, nak buah ikan lagi, nak kagak buka lagi. Bulan puasa, Allah panas sungguh. Last sekali, dia tak ada arah ni, dia ambil air batu, dia letak dalam mulut. Nak beri sejuk sikit. Okey, letak air batu dalam mulut, ia tidak membatalkan puasa, melainkan dia telang. Kalau dia tak telang, tapi tertelang. Situ kita nak. Tertelang, batal tak puasa? Kena tengok. Masukkan air batu ke dalam mulut, adakah disyariatkan ataupun tidak? Okey, boleh faham? Jadi tidak disyariatkan. Ke ibadat letak air batu dalam mulut? Ibadat. Tak. Maka perkara yang lahir daripada benda yang tidak disyariatkan, maka ia membatalkan puasa. Okey, itu perbahasan yang kita nak bincang. Tengok dikatakan mandi yang diperintahkan, maksudnya yang disyariatkan secara fardu, seperti mandi janabah, mandi junub kerana bersetubuh ataupun keluar mani. Atau secara sunat seperti mandi pada hari Jumaat, tidak membatalkan puasa jika mandi secara menjirus, dan batal puasa jika mandi secara menyelam, kerana tidak disyariatkan kita mandi secara menyelam. Okey. Mandi yang tidak diperintahkan, tidak disyariatkan seperti mandi untuk tujuan menyejukkan badan atau untuk membersihkan, maka batal puasa jika masuk air sekalipun tidak disengajakan, sama ada mandi secara jirus ataupun menyelam. Okey, mudah je masalah ni. Hukum jika termasuk air tanpa disengajakan ketika berkomor, sama juga ketika memasuk air ke dalam hidung, istinsyak dalam bahasa Arab. Huraiannya sebenarnya masalah ni sama dengan masalah sebelum ni. Kalau kita faham masalah sebelum ni, masalah ni sama je. Buat mari masalah lain pun sama je. Huraiannya, berkomor yang diperintahkan seperti dalam wudu atau mandi, maka dilihat jika tidak berlebihan. Benda berlebihan dalam bahasa Arab dipanggil mubalaghah. Ketika berkomor, maka tidak membatalkan puasa jika termasuk air. Jika berlebihan, maksudnya mubalaghah, ketika berkomor maka batal puasa jika termasuk air. Hal ini kerana berlebihan dalam berkomor adalah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, tidak dituntut. Okey, berkomor yang tidak diperintahkan, tidak disyariatkan, seperti berkomor kali keempat ketika berwudu, atau berkomor bukan untuk tujuan wudu dan mandi,
maka batal puasa jika termasuk air sekalipun tidak berlebih-lebihan, walaupun tidak mubalaghah, sebab perbuatan tu asal tidak disyariatkan. Seterusnya, melakukan onani, iaitu mengeluarkan mani sama ada dengan tangan sendiri atau isterinya, atau dengan berfikir dan melihat yang mana dia mengetahui akan keluar mani dengan perbuatan tersebut, atau meniara. Jika keluar mani dengan salah satu sebab tersebut, maka batal puasanya. Okey. Kalau jima' jelas ia membatalkan puasa. Adapun keluar mani, dia keluar mani kena tengok. Dia keluar mani ada kala mubasyarah, ada kala dengan bighairi mubasyarah. Mana maksud dengan mubasyarah? Ada persentuhan. Ada kala bukan, tidak ada persentuhan. Okey, kita bincang berkenaan dengan ada persentuhan. Dak kiralah setuh dengan benda pun ia membatalkan puasa. Kalau sengaja. Ada yang mengatakan keluar mani tidak membatalkan puasa kerana tidak ada dalil yang mengatakan membatalkan puasa. Dah ada dalil. Di antaranya kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yada'a ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'a, orang berpuasa ni dia meninggal ta'amahu, makanannya, wa syahwatahu, dan keinginannya. Dia syahwah, dia lebih umum daripada bersetubuh. Min ajli, dari kerana aku. Maka sebab itulah sepakat ulama empat mazhab, mereka ada pandangan syadz. Tahu tak pandangan syadz? Pandangan yang disepakati dalam empat mazhab mengatakan melakukan onani pada siang hari pada bulan Ramadan ia membatalkan puasa. Pandangan yang mengatakan tidak membatalkan puasa bukan pandangan yang betul. Pandangan tu pandangan yang syadz. Dia kata tidak ada dalil. Sebenarnya ada dalil, di antaranya macam kita ke bawah ni, cuba tengok dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara kelebihan orang berpuasa ni, kerana dia Allah Taala ganjari orang yang berpuasa kerana yada'a ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Kerana dia meninggal makanan dia dan syahwat dia kerana aku. Baik. Jadi kalau ada persentuhan ia membatalkan puasa. Kalau tidak ada persentuhan, lagu mana tidak ada persentuhan? Sebagai contoh, dia tengok orang puang seksi. Jadi benda ni berlaku kepada orang lelaki. Orang puang jarang berlaku benda gini, orang lelaki. Dia tengok orang puang seksi. Itu tidak berlaku persentuhan. Ataupun hidup fikir tentang orang puang. Allahu Rabbi, hidup fikir, tiba keluar mani. Kata ulama kena tengok. Kena tengok mana? Dia tahu tak perbuatan tersebut akan keluar mani dia. Kalau dia tahu dah, penuh dah banyak kali dah sebelum ni. Mikir, keluar mani. Mikir, keluar mani. Tengok, keluar mani. Maka kalau dia buat juga, walaupun tidak ada persentuhan, maka ia membatalkan puasa. Tapi tak pernah pun berlaku. Tak tahu kan ni masuk bulan Ramadan ni nafsu jadi kau gila ni. Sebagai contoh. Tengoknya keluar mani tak sekarang, maka tak batal puasa. Kerana tidak ada mubasyarah. Sebab itulah tidak membatalkan puasa. Okey, cuba kita tengok hak yang diriwayat iaitu mengeluarkan mani sama ada dengan tangan sendiri atau isterinya, atau dengan berfikir dan melihat yang mana dia mengetahui akan keluar mani dengan perbuatan tersebut. Mana? Berfikir dan melihat. Atau meniarap. Duduk negak aja. Duduk negak, orang lelaki memang dilarang oleh agama. Jika keluar mani dengan salah satu sebab tersebut, maka batal puasanya. Kesimpulan, masalah keluar mani pada setengah keadaan membatalkan dan pada setengah keadaan yang lain tidak membatalkan. Dua keadaan yang membatalkan. Onani, iaitu mengeluarkan mani dengan apa jua cara sekalipun. Jika bermesra dengan isteri tanpa ada lapik sehingga kan mengeluar mani, maka ia membatalkan. Hal tu membatalkan puasa. Dia bermesra dengan isteri dia. Tak kira lah lagu mana cara. Dua keadaan yang tidak membatalkan jika keluar mani tanpa bermesra-mesra. Seperti melihat dan berfikir saja. Duk fikir, duk lihat. Dalam keadaan tidak mengetahui bahawa perbuatan melihat dan berfikir tersebut akan mengeluarkan mani. Dia tak tahu benda tu menyebabkan keluar mani. Tiba-tiba keluar mani. Hal tu tak batal. Jika keluar mani dengan sebab bermesra tapi berlapik. Memang bermesra tapi berlapik lah. Bini dia duduk balik dinding tu. Dia duduk balik dinding ni. Contoh, cakap dalam telefon je. Keluar mandi nak sekarang. Padahal dia tak tahu pun. Benda lagu tu mengeluarkan mani, maka tak batal. Dia selagi hak yang tidak batal keluar mani adalah bermimpi. Mimpi. Belang-belang duduk tadarruh tengah hari tu, ngatuk tidur. Dia tiang masjid tidur. Mimpi dok sekarang, tak batal puasa. Baik. Hukum ciuman ketika berpuasa.
Ada siapa ke hukum ciuman ni, ciuman lelaki puang ni. Hak lain tak masuk. Haram jika ia menggerakkan syahwah. Oh, kalau dia cium, tak boleh lah. Ngamuk lalu lah. Ni orang muda lah biasa. Ada orang muda, orang tua pun sama juga, tapi golek orang muda lah. Jika tidak menggerakkan syahwah, maka menyalahi yang utama. Maksudnya, dia menyalahi yang utama dalam bahasa Arab dipanggil khilaf al-aula. Maksudnya, hak comel tinggal lah. Kalau membuat juga, tak comel mana, tapi tidak sampai kepada makruh. Dia khilaful aula adalah martabat makruh yang paling rendah. Mencium tidak membatalkan puasa jika ia terkeluar, kecuali ia terkeluar mani dengan sebabnya. Kalau hanya cium bini, tak batal puasa. Melainkan kerana cium sampai keluar mani. Sebab dipanggil keluar mani kerana mubasyarah. Maka batal puasa. Mengeluarkan muntah, iaitu membuat atau sengaja mengeluarkan muntah, maka batal puasa walaupun sedikit. Sengaja muntah, batal puasa. Kerana sengaja muntah, dia orang puang tu, dia orang puang, jenis orang puang ni, dia tubuh okey sedap dah. Orang puasa kau kurus dia, kau besar. Masa sahurnya makan kenyang sungguh. Oh, nyesal lepas dia makan. Kunang setengah nyesalnya. Nak korek mula nak tubik, takut gemuk badan. Korek, mutah, batal. Kan dia jenis orang puang kan? Dia tak muri gemuk nak diet. Makan nak makan banyak tapi nak diet kok. Jadi korek mula, mutah. Baik. Kalau berlaku pada bulan Ramadan, ia membatalkan puasa. Berlaku siang hari lah. Kalau tidak disengajakan, tak ada masalah. Tidak disengajakan. Ya, dalam bab muntah ni yang kena sebut, walaupun banyak kali dah sebut, biar kita sebut juga sekali lagi. Biasa kalau bab muntah ni orang tanya masalah pergi ke laut lah, hari bulan puasa. Pergi ke laut bulan puasa. Tengah duduk saja, bunyi kawan-kawan atau dalam grup bahang sutung barak. Sutung hingga pukul 1 tengah hari. Allah. Orang hok yang biasa ke laut ni, orang hok biasa duduk ngair ni, bunyi sutung hingga kaki dia ketor gitu. Dia duduk saja. Allah, sungguh. Orang hok ahli-ahli ngair, tak ada seorang kali ngair sini. Tak kambu seorang je. Sungguh dengar. So orang hok kuat ngair ni, dia dengar, biasa duk ngair. Biasa. Dia dengar kalau tiga ikan tergigi makan ke ataupun sutung hinggap ke, gitu kaki yang sudahlah, tak nak duduk diam. Sungguh tak nak duduk diam. Allah, siang hari Ramadan aku kalau aku pergi mutah. Pergi juga. Pergi mutah lah. Batal tak puasa? Kata ulama, kena tengok. Mutah saat ni sengaja ke tak? Memang dia sengaja pergi, tapi mutah saat ni tu sengaja ke tak? Kalau sengaja mutah, batal puasa. Kalau tak sengaja, tak batal. Dia tahu dah dia ni, kalau tali belik, dia tak boleh tunduk. Kalau dia tunduk memang mutah. Dia pun pergi tunduk juga sengaja. Ada orang segitu kan? Dia tunduk, orang tak boleh tunduk. Kita orang tak biasa ni tak boleh tali-tali siput, pusing. Tak boleh buka duduk laut. Mabuk terus. Dia tahu dah. Banyak kali dah kalau tunduk kau, biar gerang sangat sutung tengah banyak tunduk, mutah ke mutah lah. Okey, sengaja nak mutah. Batal. Dia ni memang tak mau mutah tapi nak warnanya mutah. Macam-macam orang suruh buat. Benda petua-petua tak mau mutah. Masa naik tu kena naik gini lah, kena buat gini dululah, jangan tengok dalam air lah, tengok ke langit lah. Macam-macam dia buat. Mutah juga. Okey, kan tidak sengaja kan? Itu dipanggil masuk dalam ghadabahul qai. Dalam hadis man zara'ahul qai. Maksudnya muntah dapat mengatasi dia. Tidak nak lawak. Dia terang ngok tu be. Nak buat mana? Okey, tak batal puasa. Baik. Kalau memang sengaja, nak mutah kali dah mana mutah pergi laut lah. Nak mutah kali. Tujuan je laut kan nak pergi ngai sutong. Bukan nak pergi canak sutong. Nak pergi mutah. Tu tujuan dia. Tujuan. Nak mutah kali. Gimana? Pergi canak sutong lah. Memang aku tak boleh kalau ngebuk-buk ni. Itu tujuan dia nak mutah. Maka batal puasa. Sekarang tengok. Sengaja ke tak? Baik. Seterusnya muntah ialah makanan yang keluar semula selepas masuk melalui halkum walaupun sekadar air dan walaupun tidak berubah rasa dan warnanya. Tubik nasi tak edang lagi, dia makan telang-telang aja ni. Tubik nasi molek lagi. Kalau muntah batal. Kalau masih lagi duduk dalam mulut kita kehek mula, tu tak batal. Hukum jika keluar muntah daripada seorang. Yang pertama, mulutnya dikira menanggung najis. Yang kedua, diwajibkan ke atasnya membasuh dan melebihkan koma. Maksudnya mubalarah pada berkoma sehingga bersih keseluruhan mulut pada hak yang zahir. Tidak terbatal puasa jika masuk air ke dalam rongga. Jika tidak disengajakan kerana membersihkan najis,
jika tidak disengajakan. Sekali lagi ya. Yang ketiga, tidak terbatal puasa jika termasuk air ke dalam rongga. Jika tidak disengajakan lah. Kerana membersihkan najis adalah perkara yang diperintahkan. Ingat tak tadi? Ini asas dia. Dalam perbahasan tu, ni asas dia. Okey, pembahagian berbuka. Ni di antara benda yang penting juga yang perlu kita kena tahu. Pembahagian berbuka puasa berdasarkan kepada perkara yang wajib dengan sebabnya ada 4 bahagian. Maksud dia, pembahagian berbuka puasa berdasarkan perkara yang wajib dengan sebabnya ada 4 bahagian. Orang tu buka puasa, maka ada perkara yang wajib dilakukan oleh dia sebab dia berbuka puasa. Ada benda yang wajib dia buat. Sebenarnya dia terbahagi kepada 4. Tu yang nak cover. Ada yang wajib kena qada serta fidyah. Ada yang wajib fidyah saja. Ada yang wajib qada sahaja. Ada yang tak wajib dah ke fidyah tak wajib, qada tak wajib. Kita tengok mana fidyah tak wajib, qada tak wajib. Rasa sedap waktu saya. Hak lain tak sedap mana? Sebab hak lain qada fidyah. Qada saja ataupun fidyah sahaja. Dia ada lagi qada pun tak wajib, fidyah pun tak wajib. Kita tengok. Mana tahu kita ada termasuk dalam hak tu. Orang yang tahu tu dia faham dah lah. Di hak yang ketiga, yang keempat tu, qada tak wajib, fidyah tak wajib adalah orang gila. Hak itu qada tak wajib, fidyah tak wajib. Baik. Yang pertama, yang mewajibkan qada dan fidyah. Qada wajib, fidyah wajib. Padanya 2 keadaan. Yang pertama, berbuka dengan sebab takut kepada selain dirinya. Seperti orang yang hamil yang takut akan kesihatan janinnya, dan orang yang menyusu yang takut akan kesihatan bayi yang disusukan. Patut diomari perkataan pengarang kitab Matang Safwatul Zubat. Atau boleh baca sedikit. Manakala jika berbuka kerana takut akan diri mereka serta dan maka diwajibkan ke atas mereka qada sahaja. Okey, gini. Hak yang wajib qada serta fidyah. Dia hak yang wajib qada serta fidyah dia terbahagi kepada 2. Yang pertamanya adalah orang yang berbuka puasa kerana orang lain. Bukan kerana diri dia, kerana orang lain. Contoh, perempuan yang mengandung. Dia berbuka puasa kerana nak jaga janin dia, kandungan dia. Kalau dia tak ada masalah, tubuh gitu, kata main jing sokmo. 2 hari dah berpuasa dia. Tapi atas nasihat doktor, kalau awak puasa, masalah janin awak ni, maka dia tak nak puasa. Dia ada masalah. Okey, dia tak puasa saat ni kerana benda? Kerana orang lain, kerana nak jaga janin dia. Nanti lepas daripada Ramadan, wajib qada serta wajib bayar fidyah. Sama juga ibu menyusu. Perempuan yang menyusu, ketika mana dia perlu kepada berbuka. Sebab susu dia tak ada kalau dia puasa. Maka kata ulama, kena tengok, kalau dia berbuka kerana bimbang anak dia. Jadi kalau dia tak puasa, kalau dia puasa, susu tak ada, nyanyikan anak. Nyanyikan anak tak mau susu lain, nak susu mak je. Susu kambing, susu lembu, susu lain tak mau. Susu mak dia sahaja. Tak kenal susu lain anak. Jadi terpaksalah mak nak buat mana. Jadi mak pun tak puasa, makan banyak sebab nak suruh ada susu. Jadi mak tak puasa kerana anak. Kalau mak sendiri tak ada masalah, nak puasa gagah je. Maka kata ulama, nanti lepas Ramadan wajib dia kena qada balik dan wajib dia kena bayar fidyah. Pandangan ni adalah pandangan pandangan Imam Syafi'i dan pandangan Imam Hanbali ataupun pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. 2 mazhab. Okey. Selagi kalau dia buka kerana bukan takut orang lain, takut dia diri. Janin dia tak ada masalah tapi dia dak orok ngah. Allah Rabbi alohang ngandung macam kita cerita tadi alohang sungguh. Lepmek geboh. Lepas lagi pada ngandung awal Ramadan. Tengah Ramadan kat lepmek geboh dak boleh bau belaka. Tak boleh bau belaka, habis benda tak boleh bau. Hamba buat contoh sebelum ni je. 2 je boleh bau. Orang puan pitih dengan mah je boleh bau. Hal lain tak boleh bau belaka. Hal lain tak boleh bau belaka. Allah lepek geboh. Jadi nak puasa warna gitu. Dak orok dia. Okey. Maka boleh dia berbuka. Cuma wajib dia kena qada balik. Fidyah tak wajib sebab kerana diri dia. Kita boleh faham kan? Selagi diri dia pun bimbang, orang lain pun bimbang. Dua-dua kata ulama, kalau dua-dua pun wajib qada saja, tidak wajib fidyah.
Jadi kesimpulan, kalau orang tu berbuka kerana orang lain sahaja, wajib qada serta fidyah. Kalau dia berbuka kerana diri dia sahaja takut, maka wajib qada saja tanpa fidyah. Kalau orang lain serta diri dia, wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Okey, selesai masalah ni ya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak contoh lain daripada mengandung, lain daripada mendah, lain daripada menyusu, contoh kita kata kita pergi beli di bazar Ramadan, makanan, nasi lagi, air lagi. Kita pun nak pergi masjid, nak pergi buka puasa masjid, bawa lah lepas asar makanan. Jalan macam erat-ering. Lipas, dorok sangat, tak ada tenaga jalan. Tiba-tiba lalu kat sebatang sungai, tengok ada orang lemah dalam. Tengok-tengok orang puang lemah. Kalau orang lelaki lemah, lambat sikit tolong. Kira orang puang lemah tu cepat sikit nak tolong. Sebagai contoh. Kita orang nak tolong orang lemah ni, kalau orang tu tak ada tenaga, jangan bank tolong lah. Dia. Sungguh kalau orang yang tak pandai, orang kawang tengah, kita orang yang ada tenaga dah, kawang tu baru tengah lemah, tengah kuat lagi, silat hari bulan, hak mati seorang jadi dua. Dia orang lemah ni, benda hak yang dia capa. Hak dang dia capa, dia capa. Kalau dang kita dia capa, kita pas bawah, kita dia kat atas. Sungguh orang dia orang lemah ni. Jadi memang dipandang sungguhlah. Dia mampu bernama, ke wajib dia kena tolong. Nak tolong kan dia tak ada tenaga Tu hai tangan, makanan tangan, togok lu sekejap. Makan dulu Dia makan. Togok air, tujuan ni nak selamat orang dalam tu Makan kenyang, dong terjun. Okey. Jadi sekarang ni dia berbuka kerana benda, kerana orang lain. Nanti lepas daripada Ramadan, wajib dia kena qada dan wajib dia kena bayar fidyah. Okey, boleh faham kan? Hamba nak di antara benda yang perlu kita kena bincang panjang lebar sikit bermasalah masalah perempuan yang hamil dengan perempuan yang mengandung. Sama hamil dengan mengandung. Perempuan hamil dengan perempuan yang menyusu. Sebab hamba siapa ada Ustaz Abdul Hakim Osman di kabar ramai ibu-ibu muda sekarang lah ni. Dia kata kita orang hak perempuan mengandung, perempuan hak menyusu, tak perlu qada, kena bayar fidyah saja. Dia kata sebab Syekh Yusuf Qardawi hak kabar lagu tu. Nanti hamba akan hurah masalah ni. Dan hamba akan hurah sekali dengan dalil. InsyaAllah. Cuma secara ringkas saja sebab banyak lagi perbincangan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang hamil dengan perempuan yang menyusu. Perempuan ni, dua orang perempuan ni boleh dia berbuka apabila diperlukan. Sepakat ulama tanpa ada khilaf. Cuma selepas daripada berbuka, bendakah yang diwajibkan kepada dia? Dalam masalah ni ada 4 pandangan ulama. Ada 4 mazhab. Okey. Mazhab yang pertama adalah wajib dia kena qada sahaja tanpa fidyah. Okey, ni mazhab yang pertama. Ni pandangan dalam mazhab Hanafi dan sebahagian daripada ulama di zaman tabi'in. Yang kedua, wajib dia kena bayar fidyah, wajib dia kena qada serta bayar fidyah kalau sekiranya dia berbuka kerana bimbang orang lain. Kalau kerana bimbang dia, hanya wajib qada sahaja. Pandangan ni adalah pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. 2. Yang ketiga, dalam mazhab Maliki, ini pandangan Imam Malik. Pandangan Imam Malik, dia kata tengok, kalau orang puan mengandung, kalau dia buka, wajib qada, tak wajib fidyah. Tapi kalau orang puan menyusu, kalau dibuka, wajib qada serta fidyah. Maka itu mazhab Maliki. Pandangan yang keempat, pandangan yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas, bahawasanya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahawasanya wajib kena bayar fidyah sahaja, tidak wajib qada. Okey. Sekarang ni kita kena tahu perselisihan dalam masalah ni dulu. Baik. Jadi kesimpulan, kalau kita tengok pandangan majoriti ulama, bahkan pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, wajib kena qada. Cuma masalah perbahasan fidyah kena bayar ke tak, itu perbahasan lain. Hak yang kata tak wajib qada adalah pandangan yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar. Pandangan ni sebenarnya adalah pandangan yang dhaif. Okey, boleh faham? Pandangan Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas dalam masalah ni adalah pandangan yang dhaif, bercanggah dengan dalil syarak. Pandangan ni bukan pandangan sahih. Sebab dia, okey, yang pertama sekali,
kita kena tahu bahawasanya memang betul ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas bahawasanya perempuan wajib kena bayar fidyah sahaja tanpa qada. Tapi di sana ada riwayat yang kedua daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas kena qada serta fidyah. Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra, daripada Abdullah bin Amr bin Uthman, kata Abdullah bin Amr bin Uthman, anna imra'atan samat hamilan fasta'tashat. Ada seorang perempuan, dia berpuasa sedangkan dia mengandung. Tiba-tiba dirasa dahaga sangat. Fasu'ila anha bin Umar. Maka orang ditanya tentang orang puan tersebut kepada Abdullah bin Umar. Lepas tu, benda yang Abdullah bin Umar suruh, fa'amaraha an tuftira. Maka Abdullah bin Umar suruh dia dia berbuka. Abdullah bin Umar suruh dia berbuka. Wa tut'ima kulla yaumin miskinan mudda. Lepas tu mesti dia kena bayar sehari secukup. Okey, di hujung hadis dia, thumma la yujzi'uha. Kemudian tidak memadai untuk perempuan tersebut, fa idza sahhat qadathu. Apabila dia sihat, dia kena qada balik. Okey, sekarang ni benda kita nak faham. Ada riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawasanya kena bayar fidyah sahaja. Tapi ada riwayat yang kedua bahawasanya Abdullah bin Umar suruh qada. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab tafsir Imam Jassas, seorang ulama tafsir dalam mazhab Hanafi, dia menisbahkan pandangan yang mengatakan wajib qada dengan fidyah adalah pandangan Abdullah bin Umar. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita kena ingat ketika mana daripada seorang sahabat ada riwayat mengatakan kena bayar fidyah dan ada riwayat kena bayar fidyah dengan qada, kita nak pakai mana? Kita kena pakai sesuai dengan dalil yang datang daripada Quran dan datang daripada hadis. Sebab ni perkataan sahabat. Okey, boleh faham? Dalil daripada kita ambil, sebenarnya kita kena bincang Al-Quran dulu. Cuma kita nak ambil yang daripada bawah dulu. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, Inna Allaha wada'a 'anil musafiri nisfas salati was-sawm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada orang musafir sebahagian daripada sembahyang. Sembahyang 4 jadi buat 2. Kan sebahagian daripada sembahyang Allah taala letakkan daripada orang musafir. Begitu juga was-saum, dan Allah taala letakkan daripada orang musafir puasa. Orang musafir tidak wajib dia berpuasa. Lepas tu kata Rasulullah, wa 'anil hubla wal murdi'. Begitu juga Allah taala letakkan puasa daripada perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu. Berarti molek dalam hadis ni Allah taala, Rasulullah kata sama di antara orang musafir dengan perempuan mengandung dan perempuan yang menyusu. Maksud dia, silap. Sama di antara orang musafir. Allahu Rabbi, bolok pula. Sekali lagi ya. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala meletakkan daripada orang musafir sebahagian daripada sembahyang dan puasa. Allah Taala meletakkan puasa daripada orang musafir. Dan begitu juga kepada perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu anak. Jadi bermakna dalam hadis ni kita faham dia, Allah Ta'ala samakan hukum orang musafir dengan perempuan yang menyusu dan perempuan yang mengandung. Apabila sama, sebagaimana orang musafir wajib dia kena qada balik, maka begitu juga orang mengandung dan perempuan yang menyusu anak wajib dia kena qada balik. Sebab dalam Quran Tuhan kata, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Okey, boleh faham? Satu, daripada Abdullah bin Umar, selesai. Ada pun riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Memang ada riwayat yang sahih. Abdullah bin Abbas kata orang perempuan yang mengandung dengan perempuan yang menyusu mesti kena hanya cukup bayar fidyah saja, tidak perlu qada. Tapi ada riwayat yang kedua daripada Abdullah bin Abbas, yang mana riwayat yang kedua dikeluarkan oleh ulama hadis yang dikenali sebagai Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf dia. Sanad dia lagu mana? Kata Imam Abdul Razak dalam Musannaf dia daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Ibnu Juraij, daripada Atha, daripada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, tuftirul hamil wal murdi'. Orang yang mengandung, perempuan yang menyusu, dia boleh berbuka. Wa taqdiyani siyaman. Mesti dia kena qada balik puasa tersebut. Wala tut'iman, dan tidak boleh dia memberi makan. Jadi sekarang ni ada hadis yang menyebut Abdullah bin Abbas kata kena bagi makan sahaja. Dan ada hadis yang Abdullah bin Abbas kata tak boleh, kena qada. Jadi lagu mana?
Takkan kita nak ambil satu, kita tinggal satu lagi. Sedangkan kedua-dua tersebut datang daripada Abdullah bin Abbas. Sebab itulah, kata ulama, pandangan yang mengatakan gugur qada daripada perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu adalah pandangan yang cukup daif, menyalahi dalil syarak. Okey, boleh faham? Sebab bila kita kata menyalahi dalil syarak, yang pertama sekali kita kena tengok hak yang jelas disebut dalam Al-Quranul Karim adalah orang musafir, orang sakit, apabila dia tinggal puasa, maka wajib dia kena qada balik. Orang tua, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allahu Rabbi, mari ayat. Hak yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada orang-orang hak yang dirasa terbebang untuk melakukan ibadat puasa, dia ada setengah penafsiran wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yutawwiqun. Maksudnya dirasa terbebang untuk melakukan ibadat puasa, maka dia tidak berpuasa dan wajib dia kena bayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Baik. Jadi ada sebahagian daripada ulama mendatangkan dalil bahawasanya benda ni dikhususkan kepada orang tua hak yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi kita tengok ulama yang mengatakan hak yang kata orang perempuan yang hamil dengan perempuan hak yang menyusu tidak wajib qada dan wajib kena bayar fidyah saja kerana dia samakan orang puang ni dengan orang lelaki yang tua. Baik, sebenarnya qiyas orang menyusu dengan perempuan yang mengandung dengan lelaki yang tua adalah qiyas yang tidak betul. Hak yang betulnya adalah disamakan dengan orang sakit. Orang lelaki tua hak yang tidak mampu berpuasa, dia tidak akan mampu berpuasa sehingga dia meninggal dunia. Sebab semakin hari semakin tua, dia bukan semakin hari semakin muda. Okey, boleh faham? Manakala orang puang hak yang mengandung, dia ada penghujung kandungan dia. Kalau dia menyusu, ada penghujung penyusuan dia. Dan ni orang puang umur 40 tak mau beranak dah. Betul tak gitu? 40 tak mau beranak dah. Kadang-kadang beranak seorang seri dah, tak mau beranak dah. Benda supoh dah tak mau beranak. Biarlah hak lepas daripada tubik pula anak tu, hak tu nombor 2. Sakit sangat beranak. Jadi sekarang ni kalau kita tengok uzur yang ada pada perempuan yang mengandung dan perempuan yang hamil tidak berterusan seperti orang tua. Sebenarnya sepatutnya dikiaskan kepada orang sakit. Sebagaimana orang sakit, dia ada penghujung sakit dia. Lepas daripada habis sakit, wajib dia kena qada. Sebab itulah, ulama 4 mazhab tidak menerima pandangan Abdullah bin Umar dan pandangan Abdullah bin Abbas dalam masalah ni. Kerana ada beberapa masalah. Pandangan Abdullah bin Abbas dan pandangan Abdullah bin Umar adalah pandangan yang cukup lemah. Okey, boleh faham? Pandangan yang cukup lemah. Kalau memang ada riwayat yang mengatakan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengatakan perempuan mengandung dan perempuan menyusu hanya kena bayar fidyah, maka kita kena jawab ada riwayat yang kedua datang daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, bukan setakat kena bayar fidyah, bukan juga kena qada. Di antara ulama yang menakalkan pandangan Abdullah bin Umar kena qada serta bayar fidyah adalah Imam Jassas dalam kitab tafsir dia, dan Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra dia. Di antara ulama yang mendatangkan Abdullah bin Abbas juga berpandangan kena qada adalah Imam Abdul Razak, seorang ulama hadis dalam kitab Musannaf dia. Macam kita cover saat ni. Siap dengan sanad hadis yo. Kita cover. Mudah je sanad hadis. Daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Ibnu Juraij, daripada Atha, daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata, "Tuftirul hamil wal murdi' wa taqdiyani siyaman wa la tut'iman." Mesti ataupun orang yang hamil dengan perempuan yang mengandung, dia boleh berbuka, lepas tu mesti dia kena qada balik puasa tersebut, dia tidak memada bagi makanan sahaja. Allahu Rabbi. Dan sebab itulah tidak boleh kita hanya melihat kepada satu pandangan. Ketika pandangan tersebut tidak diambil oleh 4 mazhab, maka kita jangan menganggap pandangan tu adalah pandangan yang kuat. 4 mazhab kalau dah ambil, jadi bermakna pandangan tu adalah pandangan yang ada masalah. Lepas tu orang kata Syekh Yusuf Qardawi kata tak apa. Orang yang kata tak apa, walaupun ia masuk dalam buku, ia baca tak habis fatwa Syekh Yusuf Qardawi dalam masalah ni. Cuba baca. Ada kadang-kadang orang menulis dalam masalah ni tidak amanah dalam menakalkan fatwa ulama. Syekh Yusuf Qardawi kata
Kalau sekiranya orang puang tu setiap tahun beranak, maka boleh diambil pandangan yang menyatakan sama dengan orang tua. Tapi kalau jarang beranak, maka dia kena ambil pandangan majoriti ulama. Sebab sama dengan orang sakit. Cuba perhati fatwa Syekh Yuqas Qardawi dalam masalah ni. Jadi, ni ramai ibu-ibu muda, dia kata tak apalah sebab Syekh Yusuf Qardawi kabur lagu tu. Bukan dia baca fatwa Syekh Yusuf Qardawi pun. Dia baca orang hak yang tulis buku dah. Orang tulis buku ambil terjemah hak dia nak je. Hak bawah lagi tak ambil. Tu jadi masalah. Okey, boleh faham kan? Allahu Rabbi. Kesimpulan, tak kira lah daripada Syekh Yusuf Qardawi ke, selain daripada Syekh Yusuf Qardawi ke, pandangan tersebut adalah pandangan yang lemah. Bukan pandangan yang kuat. Kerana ada dua riwayat daripada Abdullah bin Abbas sendiri dan Abdullah bin Umar. Itu perlu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang sikit bab ni. Kita bab-bab penting kita akan bincang secara panjang lebar. Seterusnya, yang keduanya meninggal puasa dan melewatkan qada dengan ada kemampuan untuk qada sehingga masuk Ramadan seterusnya tanpa ada sebarang keunzuran. Ada orang hak yang wajib dia kena qada balik dan wajib kena bayar fidyah. Golongan yang keduanya adalah orang tu ada wajib qada Ramadan, lepas tu dia melewatkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya, sedangkan dia mempunyai kemampuan. Maka wajib dia kena qada balik serta kena bayar fidyah. Ada orang puang dia faham, tak apalah, kita dah nak qada tahun ni, nanti kita qada tahun depan, nanti kita bayar fidyah lah. Bayar fidyah. Dia ingat bayar fidyah tu gugur qada puasa tak? Bayar fidyah tidak gugur qada puasa. Okey, boleh faham? Sekali lagi, orang puang, ni biasa orang puang lah datang haid tau. Orang lelaki datang haid pula. Orang lelaki payuh kan nak tinggal puasa Ramadan, melainkan kalau sakit. Ni biasa orang puang dah. Jadi apabila bulan Ramadan datang haid, tak boleh dah dipuasa. Apabila tak dipuasa, wajib dia kena qada balik puasa tersebut dengan kesepakatan ulama berpandukan kepada hadis yang diriwayat daripada Muadzah daripada Aisyah. Kata Nabi sallallahu, kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami dulu diperintah kepada kami supaya qada balik puasa. Kami tidak diperintah supaya qada sembahyang. Okey. Jadi dia kena qada balik puasa dia. Cuma kena ingat, perempuan haram. Tidak boleh dia melewatkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya kalau dia ada kemampuan. Kalau tak ada apa-apa keunzuran, hukum dia haram. Itu orang puan kena tahu. Bukan hanya gugur dengan bayar fidyah, bahkan perbuatan tersebut adalah salah. Diharang perempuan melewatkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya sekiranya tidak ada apa-apa keunzuran. Kalau ada keunzuran, hak tu masalah lain. Okey, boleh faham kan? Jadi tiba-tiba dia tak qada juga, sedangkan dia mempunyai tidak mempunyai apa-apa keunzuran, sedangkan dia mampu untuk qada tapi dia qada sehingga masuk Ramadan berikutnya, tetap dia kena qada puasa tersebut dan wajib dia kena bayar fidyah. Berbeza dan kalau perempuan tu ada keunzuran. Hak tu lain. Malang raya, hak ni hamba pernah contoh dah sebelum ni, nak contoh pula sini. Malang raya lekat. Malang raya lekat. Dalam bulan Ramadan baru ni datang haid. Ada lah 7 hari dia tak puasa, malang raya lekat perut. Lekat perut malang raya. Lepas tu alohang lepek duduk. Habis benda tak boleh nak bau. Nak puasa, raya pun tak boleh. Beli baju 5 pasang tu tok dalam robok je, tak boleh bau belaka. Lepek aje. Okey, nak puasa mana lepek? 4 bulan alohang. Allah teruknya dia 4 bulan. Lepas daripada habis alohang, perut pula besar. Tak boleh nak puasa pula. Beranak 5 bulan lepas tu, datang darah nifas, tak boleh nak puasa juga. Masuk Ramadan berikutnya, tak ada lagi nak qada hak 7 hari baru ni. Kata ulama tetap wajib kena qada, namun tidak wajib bayar fidyah kerana dia tidak mempunyai masa. Tidak mempunyai waktu. Habis Ramadan, lekat perut pula sekali lagi. Alahang pula. Main gitu lah. 10 tahun. 10 tahun dah main gitu lah. Malang raya mau lekat. Contoh. Dia main gitu lah 10 tahun. Walaupun lakoh 15 tahun ke, lakoh 20 tahun ke, tak wajib dia bayar fidyah. Hanya wajib qada saja kerana dia tidak mempunyai kesempatan masa untuk qada. Okey. Okey, ni golongan hak yang kedua, hak yang wajib qada serta bayar fidyah. Kadar fidyah ialah secukup makanan untuk setiap hari daripada makanan asasi negeri tersebut. Tempat kita berah lah. Dan berganda fidyah dengan berganda tahun ni mengikut pandangan asah. Dalam mazhab Imam Syafi'i berganda fidyah dengan berganda tahun. Kalau 2 tahun dak qada lagi, 2 hari secukup. 2 hari secukup pula. Sehari 2 cukup. Tukar. Sehari 2 cukup. Kalau 3 tahun,
jadi sehari 3 cupok. Begitulah seterusnya. Baik, sebenarnya tak banyak mana secupok ni. Secupok lebih kurang dalam 650 gram gitu lebih kurang. Setengah kilo lebih sikit. Kalau beras dalam lebih kurang RM2.7, rasanya dalam RM1.8, RM1.9 kan. Lebih kurang gitulah secupok. Dah RM1.9. Berapa sen kan orang puang. Kalau bos 10 cupok, baru tak sampai 20 ya. Tak sampai 20 ya. Sikit je kalau 10 cupok. Mah dia sekali tukar berapa ribu. Sungguh. Sikit je bos 10 cupok tu. Baik. Kedua, yang mewajibkan qada tanpa fidyah. Qada saja tidak perlu fidyah. Seperti orang yang pengsang, orang yang terlupa niat, dan orang yang sengaja berbuka puasa bukan dengan cara bersetubuh. Kalau cara bersetubuh, dia ada kifarat dia. Jadi pendek kata, banyaklah yang wajib qada saja tanpa fidyah. Yang ketiga, yang mewajibkan fidyah tanpa qada. Fidyah saja, qada tak, seperti orang tua. Dan orang sakit yang tiada peluang untuk sembuh. Dia orang sakit ada dua. Ada orang sakit, ada peluang untuk sembuh. Ada orang sakit, tak ada peluang untuk sembuh. Kalau dalam bahasa kitab, dia kata benda, la yurja bur'uh. Tidak diharapkan sembuh nyakit dia. Nyakit dia ni kekal sampai ke mati. Nyakit gini sebagai contoh. Tidak dia nak puasa pada bulan Ramadan walaupun dia orang muda. Kerana sakit yang tidak diharapkan sembuh, hanya wajib kepada dia bayar fidyah sahaja, tidak perlu qada. Orang tua hak yang kita kemudakan, orang tua hak yang tidak mampu berpuasa. Maka wajib dia bayar fidyah saja, tidak perlu qada. Kerana kalau kita suruh qada, dia semakin hari semakin darah, bukan semakin hari semakin kuat. Tak ada lagi orang kita. Semakin hari semakin muda, semakin hari semakin muda dia. Dulu umur 80 lah ni 64 dah. Tak ada. Dia semakin hari semakin tua kita ni. Jadi dah apabila sekarang ni dah agak dah kerana tua, akan datang kau dah agak lagi. Kalau kita suruh dia qada, tak jadi juga. Jadi sebab itulah kata ulama, orang tua mesti kena bayar fidyah. Tak wajib qada. Begitu juga dia kiaskan orang sakit yang hak dak tua tapi sakit dia tidak diharapkan sembuh. Berbeza dengan sakit yang diharapkan sembuh, mesti kena qada. Tu dalil daripada Al-Quran. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baik. Dia akan timbul pula satu soalan lagi. Kita kata saat ni orang tu sakit tidak diharapkan sembuh. Tiba-tiba 8 tahun lepas tu sembuh dak sekarang. Dia bayar dah fidyah. Adakah kembali kena qada balik ataupun tak? Sini ada perbincangan di kalangan ulama. Sama kat orang tua, hak tak mampu qada, wana bahang tukar ahli, wana jadi gagah mula. Adakah wajib dia kena qada balik? Okey, kata ulama tak wajib qada. Tak wajib qada. Cukup bayar fidyah. Sebab orang tua, apabila dia tidak mampu untuk berpuasa, apa yang diwajibkan kepada dia bukan puasa. Apa yang diwajibkan kepada dia adalah fidyah. Apabila dia bayar dah fidyah, selesai dah benda yang diwajibkan kepada dia. Akan datang kalau dia mampu pula, tak perlu dah. Dia berbeza dengan masalah haji dengan umrah. Asal kita nak mengerjakan haji untuk orang yang telah meninggal dunia, ada syarat-syarat dia. Dan kita nak mengerjakan haji untuk orang yang masih hidup, ada syarat-syarat dia. Asal tidak boleh kita nak mengerjakan haji untuk orang yang masih hidup, melainkan dia sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sakit teruk sangat dah. Okey, boleh kita buat haji badal untuk dia. Lepas selesai buat haji, sehat molek mula dia. Mana cerita dia. Ni ada perbincangan di kalangan ulama dalam masalah ni. Dia tak sama dengan masalah yang kita bincang saat ni. Masalah kita bincang saat ni gugur dah. Tak perlu qada balik. Walaupun sembuh semula. Cuma akan datang masuk bulan Ramadan. Ni. Dah oleh kerana nyakit dia, dia penuh sembuh. Datang pula nyakit. Nanti dia kena tunggu sembuh untuk qada. Nanti tunggu sembuh untuk qada. Kalau sembuh, maka wajib dia kena qada semula. Seterusnya, kedua, mana lagi Keempat yang tidak mewajibkan qada dan fidyah. Dua-dua dak belaka. Seperti orang gila yang berbuka puasa. Kita dengar sedak dah, dak wajib qada, dak wajib fidyah, sedak dah rasa. Tapi mai hak bawah lagi, tak abuh Seperti orang gila, siapa nak jadi orang gila? Tak ada seorang nak. Kata kita orang lain gila pun tak tambuh. Orang puang comel tapi gila, tambuh. Orang lelaki handsome tapi gila, kita tambuh. Tu tak gitu. Kata kita. Baik. Seperti orang gila yang berbuka puasa dengan gila yang tidak disengajakan. Kalau gila disengajakan, ia tidak dimaafkan. Nanti lepas daripada gila, wajib dia kena qada balik. Dan ke mana gila yang disengajakan? Punca daripada dia gila. Makan pil kuda. Makan pil kuda. Pil kuda sehari 3 hari 3 malam tak boleh tidur. Nya telang 100 hutik. Cuba bayang 2 bulan tak nak tidur.
Manusia duduk tidur 2 bulan tak tahu lah. Ada seorang kawan Ana tu, alhamdulillah ni molek dah dia. Molek dah. Dia kata masa dia ngisap 7 bulan. Set-set ngisap geng-geng dia selendang dengan dia. 100 hutinya bahang. Sebulan tak nak tidur. Tapi geng-geng dia hok gila pun ramai. Hok gila. Tapi alhamdulillah dia dok gila. Tapi alhamdulillah dia kerana insah dah lah. Dia kata sebulan nak tidur. Kita nak mikir lagu mana sebulan nak tidur. Kita seminggu nak tidur tahu dah buat ni. Mujuk Allah Ta'ala jaga lagi otak dia. Dia pergi kuda sebelum ni lah. Sehari 3 hari 3 suti 3 hari 3 malam dia nak tidur. Tapi le ni tak tahulah pergi kuda le ni. Pergi kuda dulu. Orang-orang tukar bola hamba tak pernah faham pergi kuda. Tak pernah. Tengok pun tak kena. Takut dia kata orang dah tahu belaka tak pernah sentuh pun pergi kuda. Tak kena pernah tengok pun. Tengok pegang-pegang tak pernah. Tengok dalam Facebook tu kan pernah lah. Keadaan yang wajib qada puasa dan diwajibkan menahan diri daripada makan dan minum sehingga terbenam matahari, itu 6 keadaan. Jadi sekarang ni orang tu apabila dia berbuka, maka wajib dia kena qada balik puasa. Dan wajib dia kena tahan diri, imsak. Tak boleh dia makan walaupun dia tak puasa. Yang pertama, orang yang sengaja berbuka puasa. Orang yang sengaja berbuka puasa, dia mesti tak boleh makan. Kalau dia makan dosa pula. Dia tak puasa. Lepas tu dia makan dosa. Sebab ada sebab wajib dia kena imsak. Bukan wajib berpuasa. Nak puasa buat ni tak puasa dah. Imsak ni dia kena tahan diri daripada makan, minum dan jima'. Yang keduanya, orang yang meninggalkan niat pada waktu malam sekalipun terlupa. Tak teringat setara nak niat malam tadi, duk sibuk cara kewak kuih. Banyak sangat tempohan kuih musim raya ni. Kuih tu, kuih ni, lasir lagi. Lepas tu baju raya lagi. Banyak. Lepas tu duk mikir nak pergi shopping lagi. Duk ingat nak niat malam. Tak sah puasa. Sebab innamal a'malu binniyat. Dah boleh dia makan siang hari tu? Tak boleh. Dah kan tak sah puasa dia, apa tak boleh makan? Kata ulama, wajib dia kena melakukan imsak. Wajib dia imsak, bukan puasa. Dia kena tahap diri dia daripada makan, minum dan bersetubuh. Yang ketiga, orang yang makan sahur dengan sangkaan bahawa malam masih ada, dan kemudian ternyata waktu sahur telah tamat. Dia makan sahur, dia ingat siang malam lagi. Rupanya siang hari dah. Dia pergi lauk. Nak pergi cadak sutong, duduk tidur lauk. Cadak sutong lah. Tu contoh, sebab ni musim cadak sutong ni. Belang-belang promok Terengganu tak? Baik. Jadi pergi cadak sutong malang, dia tidur. Lepas tu orang kata, bangun sahur-sahur. Dia pun gonyoh mulut sikit, ambil makanan, dia tengok. Kaki langit. Dia tengok alik ni. Dah terbit lagi fajar, dia makan. Padahal matahari naik alik ni. Okay, boleh faham. Memang tak nampak alik ni. Makan juga dia, makan siap apa sekali. Pusing kau ni. Allah! Cerah dah. Dia tengok alik lain. Ni kita buat contoh, boleh contoh yang tanpa disengajakan kan. Pada sangkaan dia, malang masih lagi berbaki. Tapi rupa-rupanya sangkaan dia salah. Siang hari dah. Cerah nerang dah alik ni. Apa aku tengok alik ni? Tengok alik ni memang gelap katut sebab matahari bukan naik alik ni. Kalau matahari naik alik ni, kat nak kiamat dah lah. Ni matahari naik alik ni. Baik. Jadi dia bersahur. Dalam sangkaan dia malam masih lagi berbaki. Ternyata sangkaan dia tersilap. Maka tak sah puasa dia. Dah makan bukan sengaja, dia bukan sengaja. Tapi oleh kerana dia makan dalam keadaan dia sangka masih lagi malam, tiba-tiba sangkaan dia tersilap. Dia ingat kaedah Ni kaedah fiqh. Dalam bab ibadat perlu dilihat kepada ma fi dhannil abdi wa ma fi nafsil amri. Mesti kena tengok kepada dua perkara. Yang pertamanya kena tengok kepada sangkaan seseorang dan kepada hakikat. Kalau sekiranya sangkaan dia menyalahi hakikat, maka tidak boleh dipakai sangkaan dia. Sangkaan dia masih lagi berbaki malam. Pada hakikat, malam tak ada dah. Maka kena pakai mana? Hak hakikat ke sangkaan dia? Kena pakai hakikat. Jadi sangkaan dia ditolak tepi. Jadi tidak sah puasa dia. Batal puasa dia. Jadi apabila batal, maka kata ulama, wajib dia kena qada balik. Dah boleh tak dia nak makan? Tak boleh. Wajib dia kena imsak. Dalam kaedah fiqh dia ada sebut dia. Ni penting kaedah ni, kita kena ngapa. Dalam kaedah fiqh dia kata lagu mana? La ibrata bi-dhannil bayyin khata'uhu. Dia kata tidak boleh dikira dengan dhann, dengan sangkaan yang nyata tersalah.
Kalau sangkaan kita lain daripada hakikat, maka sangkaan kita tidak boleh terpakai. Itu maksudnya la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. Seterusnya, orang yang berbuka dengan sangkaan matahari telah terbenam, dan kemudian ternyata matahari belum terbenam. Dia duduk depan makanan siap belaka dah hidang setengah jam lagi nak buka puasa. Tiba-tiba dengar bunyi orang bang. Allah, alhamdulillah, kata dah kau buka puasa. Dia pun minum air apa semua sekali. Sedar-sedar rupanya handset dia bang. Anak dia tu kok mana pun ada dering handset dah sekarang. Allah. Okey, sangkaan dia balang masuk dah. Tiba-tiba sangkaan dia tak betul. Maka kata ulama puasa dia tidak sah, batal. Okey, zaman kawasan Kuala Terengganu yang penuh, ayuh hamba kena dulu. Dah kan kita orang Kuala Terengganu ni, orang Kuala Terengganu, dia kalau nak buka dia nanti berdeh. Kita tengok masa kecil-kecil tunggu berdeh lah kita. Petang tu duduk luar ramai-ramai atas gerek, walaupun tak puasa pun sekali dengan sepupu sepapak pakak duduk tunggu. Bunyi berdeh suka buka lalu kita tunggu bunyi berdeh. Lepas tu masa tu baru masuk ngecung bola. Budak-budak main ngecung bola kat garik tu. Ayuh kita makan. Sudah makan baru tahu. Dok masuk lagi 15 minit lagi nak masuk. Allah, qada semula sekeluarga gitu. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila kita berbuka, yang mana kita sangkakan malam telah masuk, tapi pada hakikatnya malam tidak masuk lagi, maka puasa kita tidak sah. Kerana la ibrata bi dhannil bayyin khat'uhu, sama dengan kaedah tadi. Tapi dalam masalah ni sebenarnya ada perselisihan di kalangan ulama. Pandangan majoriti ulama sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan minoriti ulama mengatakan makan tersebut dimaafkan kerana ia tersalah. Tapi pandangan majoriti ulama puasa dia sah. Baik. Seterusnya, orang yang jelas baginya bahawa hari yang ke-30 daripada bulan Syaban adalah hari yang pertama daripada bulan Ramadan. Okey, kita bulan Islam 29, 30. Ia tidak mungkin 31. Bulan Islam 29, 30. Kata Rasul, inna ummatun ummiyah. Ana lupa, inna nahnu ummatun ummiyah. Asyhru hakadha wa hakadha, kata Rasulullah. Atau kama qal. Rasul kata kita ni adalah umat yang tidak pandai membaca, tak pandai menulis. Ummi. Sebulan bergiang. Maksudnya 29 dan 30. Bulan Islam 29, 30. Dia tidak mungkin 31. Okey. Bulan Syaban, dak 29, 30. Dak 30, 29. Ia tidak mungkin 31. Hari ke-30, mungkin 30 bulan Syaban dan mungkin 1 Ramadan. Tidak gitu. Hari yang ke-29, dituntut kepada kita tengok anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, maka kita kena cukupkan bulan Ramadan, bulan Syaban sebanyak 30 hari. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati. Fa in ghubbiya alaikum. Ada riwayat, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawma. Mungkin kena berpuasa apabila nampak anak bulan. Mungkin kena berbuka apabila nampak anak bulan. Kalau sekiranya ada awan yang menutupi langit, maka mungkin kena cukupkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Okey. Sekarang ni orang Kuala Berang, dia tengok dia orang duduk dalam tu. Tadi lain-lain telefon tak ada benda lah. WhatsApp tak tahu dia sebab tak ada telefon kampung dia. Benda TV pun tak masuk. Contoh je lah ni, siapa belaka dah. Ni contoh je Jadi dia pun tengok anak bulan tak nampak. Cukup lah bulan Syaban 30. Hari ke-30 dia tubik bandar Kuala Berang. Dia tubik bandar Kuala Berang nak pergi makan lah. Wati Jana, dah hari ni hari terakhir, esok puasa dah. Tengok kedai tutup belaka. Dia pun tanya orang, dah apa kedai tutup Orang kata hari ni 1 Ramadan dah. Dia dah puasa. Maka kata ulama wajib dia kena imsak. Kerana hari yang ke-30 daripada bulan Syaban ternyata adalah 1 Ramadan. Maka wajib dia kena imsak. Tak boleh dia makan. Allah, lapar je daripada marah dok makan. Tak apalah, kena imsak. Letih, kenaling, ketar kaki, boleh makan kerana darurah. Asal wajib imsak. Wajib kena menahan diri. Baik. Kita cakap bab imsak ke bab benda? Betul lah, menahan diri kan, betul, bab imsak, betul lah. Orang yang termasuk air ke dalam rongga dengan air yang tidak diperintahkan, tidak disyariatkan, sama ada sebab berkomor, memasukkan air ke dalam hidung ataupun mandi. Kita kabodah janganlah mubalarah pada komor, walaupun menambil air semayang. Dia mubalarah juga, berlebihan juga. Siapa telang air, batal puasa dia. Boleh makan? Tak boleh. Wajib dia kena imsak.
Keadaan yang tidak membatalkan puasa dengan sampainya objek ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka, iaitu 7 keadaan. Allah Rabbi. Banyak lagi rupanya. Kita ada soalan banyak hari ni. Biarlah kita baca sikit lagi. Ni kita baca cepat-cepat ni. Apa yang sampai ke dalam rongga dengan sebab terlupa. Tu tak batal puasa. Walaupun makan nasi 4 buyuk. Dah terlupa, nak buat apa ni? Apa yang sampai ke dalam rongga dengan sebab jahil akan perkara tersebut membatalkan puasa. Kerana dia tergolong dalam kalangan kalangan orang yang jahil yang dimaafkan. Sekali lagi Apa yang sampai ke dalam rongga dengan sebab jahil akan perkara tersebut membatalkan puasa, sedangkan dia tergolong. Sepatutnya kena kata sedangkan dia tergolong dalam kalangan orang jahil yang dimaafkan dengan sebab kejahilannya. Jadi sekarang ni dia makan ataupun minum kerana kejahilan dia. Yang mana kejahilan dia saat ni tu kejahilan yang dimaafkan. Maksudnya orang yang hidup jauh daripada para alim ulama ataupun memeluk Islam. Amu pernah buat contoh gini sebelum ni. Biar kita buat contoh benda samalah. Dia ingat puasa ni tak boleh makan depan orang. Belakang orang boleh makan. Dia ingat gitu sebab dia baru masuk Islam. Kita kata dah apa pun makan. Aku nusuk dah mungkin tengok agak. Kata dia. Aku ingat dah apa makan nusuk-nusuk. Makan depan orang tak boleh. Dia baru masuk Islam. Dok kita kata tak boleh. Bulan puasa ni, tapi kena cakap, bukan cakap marah gitu, cakap molek lah. Bulan puasa ni, depan orang ke, belakang orang ke, tak boleh makan belaka. Hamba tak tahu. Sebab hamba tengok orang Islam bulan puasa, dia beli kok pintu belakang. Boleh faham? Jadi kalau bulan biasa, kedai buka pintu depan. Jadi dia beli kat depan. Lepas tu kalau bulan Ramadan, pukul 10 pagi, dia beli kat belakang. Hamba ingat tak boleh makan depan orang, belakang orang tak apa. Sebab dia tengok orang Islam pakai ada beli tau. Tapi rumah hamba dia kata. Contoh. Ada di tempat kita kedai makan buka pada bulan Ramadan. Tapi buka pintu belakang, pintu depan tak buka. Jadi orang pakai beli kat belakang tau. Pukul 12, pukul 1. Tapi kalau kita orang yang mempunyai husnuzon, yang telajak ni, kita kata mungkin nak simpan buat buka karang. Kalau orang husnuzon telajak lah. Pukul 11 beli dah makanan, nak buka karang wan ni. Nak bahang kat gigi lah tu. Jadi dia ingat, dia kata, rupanya orang Islam ni tak boleh makan depan orang je, belakang orang tak apa. Sebab tu dia buat gitu. Jadi dia makan tanpa dia tahu. Dan kejahilan dia memang diuzurkan kerana dia baru memeluk Islam, maka ia tidak membatalkan puasa. Dah berapa tahun dah buat kerja gini? Dia kata ada 2 tahun. Sedap dia 2 tahun. 2 tahun tak tahu lagi hukum lagu tu. Tak apalah 2 tahun. Puasa dia sah. Sebab dia baru memeluk Islam. Tapi kalau orang yang lahir daripada keluarga Islam, surah, bala, dekat, tak tahu cerita lagu tu, hukum lagu tu, kena qada mula puasa dia. Aku tak tahu tarang. Aku tengok kawan-kawan aku pakat beli belaka makanan siang hari, nusuk-nusuk. Aku pun buat gitu kok. Aku ingat kalau bulan Ramadan makan dalam tandas tak apa. Kalau makan luar tandas tak boleh. Aku pakat makan dalam tandas. Dia mikir kot, takut malaikat tak nampak kali dalam tandas. Dia mikir kot. Takut mikir gitu. Jadi makan dalam tandas. Allah Rabbi itu kejahilan yang tidak dimaafkan. Kejahilan yang dimaafkan 2 sahaja. Yang pertamanya jauh daripada para alim ulama, yang keduanya baru memeluk Islam. Yang ketiganya, apa yang sampai ke dalam rongga dengan sebab paksaan, dan paksaan tersebut perlu memenuhi syarat-syarat paksaan. Di syarat paksaan dia, yang pertama orang yang memaksa kita, orang yang mampu mendatangkan mudarat. Yang kedua dia menggunakan senjata yang mampu mendatangkan mudarat. Itu syarat paksaan. Kalau orang yang memaksa kita tidak mampu mendatangkan mudarat, budak umur 3 tahun setengah pegang kayu 1-2 suruh kita buka. Pocik kalau tak buka, saya katok belakang pocik umur 3 tahun setengah. Pocik tu ketar lutut pergi cari air minum lalu. Okey. Batal puasa dia. Sebab dia sebab tak cukup syarat paksaan. Ataupun orang saat itu memang dia mampu memudaratkan, mampu mendatangkan mudarat, tapi dia mengguna senjata yang tidak mampu mendatangkan mudarat. Dia pegang tisu, rupa-rupa, kalau mung dok bakang, aku khelong dengan ni. Buta matamu khelong dengan benda ni. Aku khelong dengan ni. Bekok dahimu. Ni tisu tisu. Dia kan bawa tisu. Allah, dia tu kejut takut bekok dahi kena tisu kat ni
Pergi makan lalu. Tu tidak boleh. Kerana tak cukup syarat paksaan. Baik. Seterusnya apa yang sampai ke dalam rongga daripada air liur yang bersih. Dan tidak bercampur dengan apa-apa yang ada di celah giginya. Hak ni tak batal puasa. Apa yang sampai ke dalam rongga daripada air liur yang bersih dan tidak bercampur dengan apa-apa yang di celah-celah giginya. Tak batal puasa ni. Apa yang sampai ke dalam rongga daripada debu-debu jalan. Allah, dah hujang lama kita bawa motor saat ni. Ni tak ada depan, bau debu. Sampai kita kehek itu ada debu dalam tekok. Tak batal puasa. Benda tu tak boleh nak elok dah. Apa yang sampai ke dalam rongga daripada debu tepung atau seumpamanya. Orang puang, hujung Ramadan ni pakak buat kuih, pakak duk ayak tepung. Lepas tu, kipah besar duk gitu. Dia pun suruh anak dia, dia tolong buka kipah. Panas mak duk serijang mak nak buat kuih. Mung kau nak makan. Marah mak dia. Dia ada ke kipah, belang duk gitu. Kipah buka, bahang habis belapang muka macam mawar terus mak dia. Habis pada dalam tekok dimaafkan. Benda tu tak nak wawan, dia tak nak elok. Yang ketujuhnya, apa yang sampai ke dalam rongga daripada lalat yang berterbangan atau seumpamanya. Letih sangat puasa, nganga dulu. Masuk lalat. Tu tak patah puasa. Masalah yang sering timbul dalam ibadat puasa. Jika seorang kanak-kanak balik pada siang hari Ramadan atau bermukim orang yang bermusafir atau orang yang sakit kemudian sihat pada siang hari Ramadan dan mereka sedang berpuasa, maka haram untuk mereka berbuka dan wajib menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey, kanak-kanak dah wajib puasa. Walaupun kanak-kanak dah wajib puasa, kalau kanak-kanak memayik, dia puasa sah. Sekarang ni budak tu dah wajib puasa tapi dia memilih untuk berpuasa. Budak ni juruh. Juruh dah jad kecek lagi. Dia pilih untuk berpuasa, dia pun puasa. Tengah-tengah bulan Ramadan, dia balik duk sekarang. Pukul 1 tengah harinya tidur balik. Maka kata ulama, apabila balik, walaupun pada awal dia balik saat itu tak wajib dia puasa, apabila dia balik dalam keadaan dia berpuasa, wajib dia kena habiskan puasa tersebut. Dah nak buka. Haram dah dia nak buka. Orang musafir asal tak wajib puasa, tapi dia memilih untuk berpuasa. Tiba-tiba sapak kapung. Sapak kapung nak buka, tak boleh. Kalau nak buka noh dalam perjalanan lagi. Barulah boleh teruskan berbuka tersebut di rumah. Kalau sampai rumah baru nak buka, cari-cari di RNR tak ada orang jual nasi. Niat dah dia puasa ni semata-mata niat nak berbuka, dia masih lagi belum batal. Mesti melainkan disertakan dengan perbuatan. Ia lain daripada masalah sembahyang. Baik. Jadi dia tengok RNR tu tak ada makanan, RNR ni tak ada makanan, dia pun mikir balik masuk nasi rumah kata dia. Padahal dia sedang puasa tak makan lagi. Siapa rumah tak boleh dah nak masak nasi. Masak nasi boleh, makan nasi tak boleh. Masaklah banyak mana pun. Masak nasi boleh, makan tak boleh. Sama juga dengan selagi orang sakit. Orang sakit ni dia boleh tidak berpuasa dan boleh dia berpuasa. Dia terbang juga puasa sebab dia takut mati. Kalau mati dalam keadaan puasa, alhamdulillah kata dia. Puasa juga. Tengah-tengah puasa baik. Boleh tak dia nak buka lepas baik? Tak boleh. Mesti kena sudah puasa. Itu maksud dia. Yang kedua, jika seorang perempuan bersih daripada haid dan nifas, atau orang yang waras daripada gila, atau memeluk Islam pada siang hari Ramadan, disunatkan bagi mereka menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tidak diwajibkan qada ke atas orang gila yang kemudiannya waras dan orang kafir yang memeluk Islam. Tapi orang puan haid kena qada mula. Orang puan nifas kena qada mula. Jadi orang puan saat ni tu datang haid, tak wajib dia puasa. Tiba-tiba dalam pukul 1 tengah hari haid berhenti. Okey, sekarang ni wajib tak dia kena imsak? Kata ulama tak wajib dia kena imsak. Tak wajib dia imsak. Bukan boleh dia goreng ayam makan. Tak ada masalah. Dia goreng ayam boleh. Padahal darah dah tubik dah. Sebab puasa dia memang tak sah dah gitu. Boleh faham kan? Kalau misalnya darah duk masih ada, tu jelas lah duk goreng ayam sokmo. Dah hak puang satu. Tu sokmo dah. Hak ni hak darah berhenti dah Lepas tu adakah wajib dia kena tahan diri tak boleh makan? Tak, kata ulama tak wajib. Hanya sunat sahaja. Orang puang, orang gila, orang puang hak yang datang haid, orang gila dan orang kafir hak yang memeluk Islam, memeluk Islam pada siang hari bulan Ramadan, maka tidak wajib dia imsak, bukan boleh dia makan. Orang yang murtad wajib qada apa yang telah terlepas daripada puasa semasa murtad, walaupun ketika itu dia menjadi gila. Jadi orang murtad wajib dia kena qada balik segala puasa yang ditinggalkan di zaman murtad dia. Sebab orang murtad hukum dia berat sikit. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Yang keempat, rasanya dalam banyak-banyak yang keempat kita kena bincang panjang sikit. Antara kesalahan besar yang biasa berlaku dalam masyarakat, apabila mereka mendengar azan fajar subuh, mereka bersegera meminum air dengan beranggapan bahawa perkara tersebut harus selagi mana muazzin melaungkan azan. Perkara tersebut adalah tidak harus. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka puasanya terbatal dan dia wajib qada semula, wajib mengqada puasa tersebut jika berpuasa fardu. Hal ini kerana muazzin tidak memulakan melaungkan azan kecuali setelah terbit fajar. Jika minum ketika azan dilaungkan, bermaksud ia telah minum di waktu fajar. Dan semua ini berlaku akibat kejahilan. Dan tiada seorang pun ulama' muktabar yang berpendapat sedemikian. Okey, boleh faham kan? Orang bang subuh, dia pun minum air sikit lagi. Orang tak habis bang lagi, maka hukum dia adalah salah. Okey, cuba kita hurah secara lebih luas lagi. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kata Rasulullah, apabila seorang di kalangan kamu mendengar rabang, sedangkan bekas berada di tangan dia lagi, bekas masih lagi ada di tangan dia, maka jangan diletak bekas tersebut sehingga ditunaikan hajat dia daripada bekas tu. Okey, ada sebahagian daripada ulama ambil zahir hadis ni. Dia kata kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba orang bang, boleh perhabis. Sebab ada hadis Rasul kata lagu tu, apabila seorang di kalangan kamu mendengar azan, maka jangan diletak bekas makanan sehinggalah ditunaikan hajat daripadanya. Okey, boleh faham? Tengah-tengah kita sahur, orang bang, maka boleh kita makan berpandukan kepada hadis ni. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Dan sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sahih, walaupun ada sebahagian ulama hadis yang lain menilai hadis sebagai hadis dhaif. Ada pertikaian di antara ulama hadis dalam menetapkan, dalam menilaikan hadis ini sahih ataupun tidak. Baik. Cuma majoriti ulama dia kata mana? Dalam masalah ni nanti dah habis lagi. Sekarang ni dalam hadis ni khabar apabila kita dengar rabang sedangkan bekas berada di tangan kita, maka jangan kita letakkan bekas ni daripada tangan kita sehingga kita makan perhabis dulu. Baik, kata ulama, dalam hadis sebut bekas ada di tangan. Kalau bekas tak ada tangan lagi, bunyi orang bang nak pergi kauk nasi, bunyi orang bang nak pergi letak air, sepakat ulama mengatakan salah. Okey, boleh faham? Sebab dalam hadis Rasul kata lagu mana? Wal ina'u ala yadi. Bekas duduk tangan dia. Bunyi orang bang, ambil bekas-bekas, danggi orang tengah bang pergi kauk nasi. Tu tak boleh. Sebab tu benda bukan menghabiskan tapi memulakan. Dia lain. Memulakan bersahur ketika orang bang, sepakat ulama mengatakan tidak dibolehkan. Manakala menghabiskan makanan ketika orang bang, ada perbincangan sikit masalah ni. Ada sebahagian ulama dia ambil secara literal, secara zahir hadis, dia kata boleh. Namun ni bukan pandangan majoriti ulama. Dan pandangan ni pandangan yang dhaif. Pandangan yang mengatakan boleh, pandangan bukan pandangan sahih, pandangan dhaif. Pandangan majoriti ulama mengatakan tidak dibolehkan. Dan hadis ni majoriti ulama nak tak mana? Hadis Rasulullah khabar secara jelas. Okey, kata ulama, hadis yang dimaksudkan dalam bang yang dimaksudkan dalam hadis ni bukan bang yang kedua, bukan bang yang pertama. Sebab di zaman Rasulullah ada dua bang. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin, fakulu washrabu hatta yunadi ibn Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal bin Rabah dia bang masih lagi malam. Maka mu kena makan, minum sehingga apabila Abdullah ibn Ummi Maktum bang. Di zaman Rasul ada dua bang. Satunya bang Bilal bin Rabah, yang keduanya bang Abdullah ibn Ummi Maktum. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, bang yang dimaksudkan bang mu boleh lagi perhabis makanan adalah bang yang pertama, bukan bang yang menandakan keluarnya fajar. Manakala bang yang menandakan keluar fajar tak boleh makan. Dalilnya jelas dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Mu kena makan, mu kena minum sehingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam dari kerana keluar fajar. Begitu juga di sana ada hadis yang sahih yang dikeluarkan ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, Imam Hakim An-Naisaburi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-fajru fajran." Fajar ada dua. Fajar ada dua. Yang pertamanya fajrun
yahillu fihi at-ta'am wa tahrumu fihi salah. Satu fajar halal padanya makan, haram padanya sembahyang. Wa fajrun tahillu fihi salah wa yahrumu fihi at-ta'am. Dan fajar yang kedua halal sembahyang, haram makan. Jadi keluar fajar sodik, haram makan, berpandu kepada hadis ni. Jadi untuk gabungkan segala dalil, mesti kita kena letakkan maksud hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Kalau orang bang bekas ada tangan, boleh kita perabi, bukanlah bang yang menandakan masuk waktu subuh. Bukan bang yang menandakan keluar fajar, bukan bang yang pertama. Allahu Rabbi. Sebab itulah dalam kita berhadapan dengan hadis, bermuamalat dengan hadis, jangan hanya kita melihat satu hadis. Bukan kita kena tengok segala hadis yang datang yang berkait dengan bab yang kita bincang. Baru kita tengok begitu hebatnya ulama mengeluarkan hukum. Ia tidak memandang kepada satu hadis, bukan dia gabung segala hadis yang berkait dengan masalah yang kita sedang bincangkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, jika seorang mati dan di atasnya ada puasa qada atau kafarah dan dia mampu untuk melakukan perkara demikian tetapi ia tidak dilakukan, harus bagi walinya untuk menggantikannya atau dikeluarkan satu cupok bagi setiap hari yang ditinggalkan sebagai fidyah. Ini masalah benda kalau orang tu mati, sedangkan ada qada puasa Ramadan atas dia. Dia tidak mampu untuk qada, sedangkan dia mempunyai kekuatan, dia tidak sempat untuk qada sehingga dia mati. Sedangkan mula-mula sekali lagi. Bolok. Hujung-hujung bolok dia jeng dah. Penuh sangat. Okey. Orang ni dia ada qada Ramadan. Lepas tu dia mati, lepas daripada Ramadan dia mati. Sepatutnya dia kena qada. Kata ulama kena tengok dia ada tak kesempatan masa untuk qada sebelum daripada mati. Kalau ada kesempatan masa qada sebelum daripada mati tapi dia tidak qada, maka diwajibkan kepada ahli waris dia buat salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya tolong puasa untuk dia, yang keduanya adalah bayar fidyah. Boleh pilih. Dan mazhab Imam Syafi'i boleh pilih. Tolong puasa, tolong qada puasa untuk dia bersandarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh." Sesiapa yang mati sedangkan ada kewajipan puasa atasnya, maka hendaklah ahli keluarga dia tolong puasa untuk dia. Baik, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dia pilih di antara qada ataupun bayar fidyah. Hamba kalau misalnya bagi pilihan, hamba bayar fidyah. Sebab fidyah murah. Qada letih je kok. Bagi kalau ada pilihan lah. Tapi mazhab Imam Syafi'i memang ada pilihan, qada ataupun bayar fidyah. Bayar fidyah bukan daripada piti kita, daripada duit harta pusaka yang ditinggal oleh si mati. Baik. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk qada selepas daripada Ramadan, contohnya sakit dia berterusan. Dia sakit bulan Ramadan, dia tak qada. Sakit dia berterusan sampai dia mati. Maka kata ulama, tak wajib qada dan tak wajib bayar fidyah untuk dia. Yang keenam, harus berbuka puasa. Harus berbuka jika berpuasa sunat walaupun tiada sebarang keunzuran, dan tidak harus berbuka bagi puasa fardu. Puasa fardu sama ada Ramadan, puasa qada, puasa nazar atau sebagainya. Okey, kita puasa sunat. Boleh tak kita nak buka? Kata ulama boleh. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutatawwi' amiru nafsi. Orang yang melakukan ibadat sunat dia adalah pemimpin kepada dirinya. Boleh dia nak meneruskan dan boleh dia nak tidak meneruskan. Jadi kita sedang berpuasa sunat, tiba-tiba orang hidang nasi. Hari ni Allah nasi sedap Ustaz Hakim mari. Hamba memang tak puasa hari ni. Kalau hamba puasa pun hamba buka hari ni. Sedap dengan nasi tau. Allahu Rabbi. Boleh kita buka sebab puasa sunat. Tapi kalau puasa qada tak boleh. Makcik nya puasa qada Ramadan baru ni. Tiba-tiba tengah hari nasi sedap. Allah teliyunya buka lah. Tak boleh. Puasa qada, puasa wajib tidak boleh buka apabila kita berpuasa. Manakala puasa sunat boleh kita berbuka. Okey, boleh faham kan? Walaupun sebaik-baiknya kita sempurnakan ibadat puasa. Ini pandangan majoriti ulama. Tapi kalau pandangan dalam mazhab Hanafi, puasa sunat apabila kita masuk dalam puasa sunat haram kita batalkan. Dalam kaedah mazhab Hanafi, ad-dukhulu mulzim. Ini kaedah dalam mazhab Hanafi. Masuk jadi mewajibkan. Asas sunat mu nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Tapi kalau mu masuk buat, mesti kena sudah. Tidak boleh batal. Kalau batal wajib kena qada semula. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubtilu a'malakum." Mu jangan membatalkan amalan-amalan kamu. Sebab tu dalam mazhab Hanafi dikata ad-dukhulu mulzim. Masuk ke dalam ibadat sunat mewajibkan kita kena sudah
ibadat sunat tersebut. Namun majoriti ulama mengatakan kalau puasa sunat boleh kita batal. Tapi comel ke tak, itu nombor dua. Kita bukan bincang comel ke tak. Dosa kita batal. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh kita batal melainkan dalam keadaan darurah. Darurah, ad-darurah tu tubihul mahdhurat. Darurah dia mengharuskan perkara yang dilarang. Nak mati lela kalau puasa. Boleh buka lah. Bulan Ramadan pun nak mati lela kena buka. Tak boleh puasa lah. Baik. Kita ada 3 lagi. InsyaAllah. Haram berpuasa secara berterusan tanpa berbuka. Iaitu berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka antara 2 hari tersebut. Ni panggil puasa dia panggil puasa wisal. Puasa wisal hukum dia adalah haram. Rasul larang puasa wisal. Tapi Rasul larang puasa wisal, tahu tak? Rasulullah sendiri melakukan puasa wisal. Cuba buka dalam hadis. Rasulullah sendiri melakukan puasa wisal. Tapi Rasul larang sahabat puasa wisal. Maka sahabat takat kabur kepada Rasulullah, innaka tusil. Wahai Rasulullah, kamu sendiri melakukan puasa wisal. Kenapa mu larang kami? Kata Rasulullah, aku tidak sama denganmu. Aku bermalam, aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhanku. Baik, jadi hukum puasa wisal dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Imam Syafi'i, larangan tersebut adalah larangan haram. Di puasa wisal ni kita tak buka malam. Hari ni kita puasa, malam karang puasa lagi, esok puasa sambung pula. Rasulullah gitulah puasa dia. Allah Rabbi, kuat. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Rasulullah. Kekuatan sama dengan kekuatan 30 orang lelaki. Dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah pernah menggilir isteri-isteri dia dalam satu malam dengan satu mandi. Siapa ketika Anas bin Malik cerita hadis tersebut, anak-anak murid dia keju. Hadis ni hadis sahih. Keju. Mampu ke Rasulullah? Kami dulu cakap Rasulullah diberi kekuatan 30 orang lelaki. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya wajib qada puasa fardu secara segera jika ditinggalkan tanpa ada keuzuran. Sengaja tinggal, wajib segera qada. Dan bagi mereka yang berbuka dengan kerana keuzuran seperti musafir, sakit atau terlupa niat, sama juga perempuan haid, perempuan nifas, tetap diwajibkan qada tetapi tidak diwajib qada dengan segera. Sebab itulah orang puan boleh qada puasa Ramadan dia bulan Syaban, tak wajib segera sebab dia tinggal kerana ada keuzuran. Yang ke-9, jika dilihat secara yang seorang yang berpuasa sedang makan, sekiranya secara zahir dia orang yang bertakwa, maka disunatkan untuk menegurnya. Macam Al-Kabah tadi tak air depan ustaz. Tengah ustaz buat kuliah. Kan? Tak air banyak. Jadi dah ustaz kan pada zahir kan orang takwa kan. Dia minum air sunat aja. Sunat aja larang. Sunat je kabah. Tak payah kabah pun tak apa. Siang kok sakit tekak kan rezeki daripada Allah Taala tu kan. Dia yang Rasul kabah. Man nasiya fa akala aw syariba, man nasiya huwa shaim, sesiapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, fa akala aw syarib, dia makan ataupun minum, fa innama at'amahu Allah wa saqah, Allah Taala yang beri makan kepada dia, Allah Taala yang beri minum. Jadi tak air. Ustaz sedap kat Sabang. Tak air. Kita yang ada ingat ni pakat minum. Patut live pula abang molek macam kita kawan tadi ya. Tetapi sekiranya pada zahir dia orang yang cuai dengan perintah Allah, maka diwajibkan untuk menegurnya. Memang pakai luar pendek duk makan tengah jalan marah kita. Mana buat benda mungkar ni? Tu masuk dalam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sesiapa di kalangan kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Baik. Kita bab iktikaf kita tidak sempat dah. Cuma dalam bab iktikaf ada 2 tempat yang perlu kita kena perbetulkan kerana ada sedikit kesilapan dalam terjemahan. Yang pertamanya dalam bab muka surat 48. Dalam muka surat 48 ditulis Islam dia cerita bab syarat-syarat iktikaf 6 perkara. Di antara syarat iktikaf adalah Islam. Maka tidak sah puasa orang kafir. Tu silap Bukan tidak sah puasa orang kafir, tidak sah iktikaf orang kafir. Sebab kita ni cara bab iktikaf. Okey, puasa tu tukar kepada iktikaf. Selagi mana ada selagi? Ana kena tengok. Sebab ana check kejap nak tengok ada selagi. Selagi kena back juga. Okey, muka surat 46. Muka surat 46.
bab i'tikaf juga. Yang ketiga makruh, iaitu i'tikaf seorang wanita dengan keizinan suaminya jika dia seorang mampu untuk beriktikaf. Okey, jika dia seorang mampu untuk beriktikaf tu tersilap. Hak yang sebenarnya jika dia seorang perempuan yang mempunyai penampilan yang menarik. Okey, jika dia seorang mampu untuk beriktikaf, kena tukar kepada jika dia seorang perempuan yang mempunyai penampilan yang menarik. Orang perempuan tu tok lelaki dia izin, tapi dia orang comel, nak pergi iktikaf tengah malam. Dalam keadaan memang amang lah, tapi orang hak comel ni bimbang juga. Sebab itulah syarak kata hukum dia adalah makruh. Sekali lagi iaitu iktikaf seorang wanita dengan keizinan suaminya. Perkataan jika dia seorang mampu untuk beriktikaf ditukar kepada jika dia seorang perempuan yang mempunyai penampilan yang menarik. Kalau mochi umur 80 tak ada masalah lah. Sebab tak menarik dah kan. Contoh je, tapi 80 tak ada sini. Kita buat contoh tak ada. Okey. Hak yang iktikaf kita tidak sempat dah. Lepas tu kita akan jawab soalan sekejap, lebih kurang dalam 15 minit insya-Allah. Kita ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana lebih baik, solat ganti, solat fardu atau solat sunat tarawih? Mana lebih baik ganti solat fardu yang banyak ditinggal semasa remaja dahulu berbanding solat sunat tarawih? Okey. Sekarang ni kita kena nak tahu mana lebih baik. Sebelum daripada kita tahu hak yang mana lebih baik, kita rasa hak yang sebaik-baiknya adalah buat dua-dua. Hak tu hak yang lebih baik lagi, hak fardu kita buat, hak sunat kita buat. Tak gitu. Hak tu lebih baik. Sebab benda kita buat dua-dua lebih baik. Kerana fardu dituntut supaya kita buat. Sunat juga dituntut. Maka kita buat benda hak yang dituntut. Hak tu hak yang lebih baik. Sekarang ni dah lah dia kata dah sembahyang tarawih panjang. Sembahyang qada pun banyak. Nak pilih salah satu. Nak buat belaka memang ada orang. Kalau buat kuih dah apa. Jalan shopping dah apa. Tapi sembahyang banyak-banyak dah orang kata dia. Okey, contoh. Jadi hak mana? Okey, kita kena ingat pahala puas kita sekarang ni, kita ibadat kita nak pahala. Semakin besar pahala hak tu semakin kita nak. Fardu dengan sunat mana lebih besar pahala? Fardu. Maka kita kena utamakan fardu berbanding dengan sunat. Hak sebaik-baik kita buat dua-dua. Kalau misalnya tak boleh buat dua-dua, kena buat salah satu, maka kita kena utamakan hak fardu berbanding dengan hak sunat. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi wali bagi aku isytihar perang kepada dia. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidak ada pun ibadat yang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku, hak yang paling aku kasih berbanding dengan dia melakukan apa yang difardukan kepadaku. Tengok hadis ni akhir disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Hadis akhir sekali. Bukan hadis akhir sekali, bahagian akhir dah. Hadis 40 ada sebut hadis ni. Baik, jadi ibadat yang paling Allah Ta'ala kasih sekali adalah kita melakukan ibadat fardu. Barulah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara sunat sehingga aku kasih. Jadi perkara sunat dijatuh nombor 2, perkara wajib jatuh nombor yang pertama. Okey, itu jawapan untuk soalan ni. Kita ada satu soalan lagi. Okey, maklumang malang ni kuliah maghrib Syekh Dr. Khalil Ilyas Ismail di sini. Esok daurah kitab Al-Awamil bersama Syekh Khalil di sini. Jadi malam ni insya-Allah ada kuliah Syekh Khalil Ilyas, Dr. Khalil Ilyas hafizahullah subhanahu wa taala. Lepas tu esok ada daurah dia pula. Baik. Kita ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah perempuan yang datang haid setelah waktu zuhur diwajibkan imsak? Kita rasa kita bincang dah tadi. Perempuan yang datang haid tidak diwajibkan imsak. Bahkan hukum imsak dia adalah sunat. Ana ingat lagi kita buat contoh goreng ayam. Ingat dah tadi. Kalau datang haid memang semua dah digoreng ayam. Kita kata gitu saat ni kan. Kalau hak yang berhenti dah daripada haid, maka sunat dia imsak. Nak goreng ayam boleh lagi. Lepas tu kita bukan goreng ayam. Makan ayam goreng tak salah. Ingat lagi contoh saat ni. Okey, boleh faham kan? Jadi maksudnya perempuan hak yang suci daripada haid di siang hari Ramadan memang tak sah dah puasa dia, kerana di antara syarat sah puasa kena suci daripada haid sepanjang Ramadan. Adakah wajib dia imsak? Tak wajib. Boleh dia makan, boleh dia minum.
Boleh dia makan, boleh dia minum. Tapi janganlah makan depan orang. Awak boleh makan tu pakai jalan, tepi jalan, pakai makan puak-puak dia gatoh depan orang. Janganlah. Nusuk-nusuk lah sikit. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi ya? Dia hujung-hujung ni jeng dah sikit Kita ada dalam 10 minit lagi. Ada tak soalan? Cikgu ada soalan. Okey. Jadi sekarang ni orang nak puasa sunat selepas daripada masuk hari yang ke-16 daripada bulan Syaban. Hukum dia tidak dibolehkan melainkan apabila ada wirid dia. Yang keduanya apabila ada penghubung. Soalannya penghubung saat ni tu kira berapa hari? Apa yang disebut oleh ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, penghubungnya sehari cukup. Yang penting hari yang ke-15 dia kena buat. Okey, sekarang ni gini. Sekarang ni kalau tidak ada penghubung, sedangkan dia sentiasa ada wirid Isnin Khamis, tak ada masalah kalau tak ada penghubung pun. Dia kalau dia puasa Isnin Khamis, tak ada penghubung pun tidak menjadi masalah. Okey, boleh faham kan? Dia hak yang masalah, hak yang perlu ada penghubung ketika orang tu tidak ada wirid dia. Jadi masuk 16 nak puasa sunat juga. Mesti kena ada penghubung. Tapi kalau orang tu ada puasa Isnin Khamis tidak disyaratkan penghubung. Boleh faham jadi dua perkara yang berbeza. Okey, kesimpulan masalah ni segini sebenarnya. Apabila masuk 16 Syaban tidak boleh kita puasa melainkan dua keadaan. Cakap mudah. Yang pertamanya orang ada wirid. Orang ada wirid boleh. Orang hak yang ada wirid Isnin Khamis boleh. Ni tak secara ada hubung ke tak ada penghubung, kita dah cara ni. Yang keduanya orang tak ada wirid. Tapi dia nak puasa juga. Lagu mana cara untuk boleh dia puasa? Apabila dia hubungkan 15 dengan 16. Okey, boleh faham dua keadaan. Okey, sekarang ni kalau orang yang ada wirid dia tidak disyaratkan ada penghubung ataupun tidak. Tapi kalau orang yang ada wirid, maka dia boleh teruskan wirid dia. Walaupun tidak ada penghubung. Okey, jelas Jadi misalnya kata dia puasa Isnin Khamis. Masuk 16 kalau Isnin, dah kira lah Khamis daripada 16 sampai ke 30 ada Khamis, Isnin dia boleh puasa belaka. Dia hanya puasa Isnin Khamis saja. Ada juga dia tinggal bila? Sebelum daripada ni. Okey, kalau ada tinggal, dia bukan wirid dia. Sekarang wirid ni benda yang dia buat secara berterusan. Okey, kita nak faham gini. Faham tak? Maksudnya dia puasa Isnin Khamis sokmo. Kalau Isnin Khamis nak puasa dalam 16 ni ke atas, tu tak boleh lah. Boleh faham? Sekarang ni dia ada puasa sokmo Isnin Khamis. Boleh faham kan? Okey, sekali-sekala hak tu tidak menjadi masalah. Boleh faham? Sekali-sekala faham soalan. Sekali-sekala tidak menjadi masalah. Dia biasa dia dah kita puasa sunat kan? Kalau puasa sunat boleh kita batal kan? Dah kali-sekala tak ada masalah. Jangan hak yang banyak kali. Aku guys. Okey, jadi kalau sekali-sekala tak ada masalah. Maksud masih lagi dikatakan dia ada wirid. Tapi hak yang banyak kali tak boleh lah. Jarang-jarang puasa Isnin Khamis. Masuk 16 nak puasa Isnin Khamis. Tu tak boleh lah. Okey. Sebab dia dalam hadis sebenarnya gini. Dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah bagaimana? La taqaddamu Ramadan bi siyami saumin wala yaumain. Mu jangan mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari sebelum ataupun dua hari sebelum. Illa rajulun yasumu sauman. Melainkan seorang lelaki yang ada puasa dia semua. Illa rajulun kana yasumu. Dia kana fa'il madhi.
Yasumu fa'il mudhari', khabar bagi kana, dia memberi faedah dawam. Sentiasa dia duk puasa sokmo sebelum daripada ni. Tapi kalau jarang-jarang dia tinggal, waktu masih lagi dikatakan dia ada wirid. Okey, habis. Tak apa. Sebab dia baru nak buat wirid. Jadi bermakna dia ada wirid dah lah. Dia baru nak buat wirid. Dia faham kan? Sekarang ni kita nak start wirid. Bila kita nak start wirid? Kalau kita start lepas daripada 16 tak boleh lah. Kita start daripada bulan Sya'ban. Memang aku nak start dah. Start daripada ni, aku nak start puasa Isnin Khamis. Maka tak ada masalah lah. Boleh lah. Wallahu a'lam. Hukum penggunaan inhaler pada semasa berpuasa. Soalan setiap tahun. Okey. Allah Rabbi. Inhaler kita kena hurai panjang sikit bab inhaler. Penggunaan inhaler pada bulan Ramadan menurut pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i yang membatalkan puasa. Kerana inhaler adalah ain yang masuk ke dalam rongga melalui pintu yang terbuka ataupun melalui ruang yang terbuka. Melalui ruang yang terbuka. Penggunaan inhaler. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan ia tidak membatalkan puasa. Atas alasan yang pertama, inhaler bukanlah jenis makanan. Yang keduanya, hak yang diyakini sampai kepada paru-paru, tidak diyakini turun kepada perut. Yang ketiganya, hak yang masuk ke dalam mulut saat ni tu, ke dalam rongga sikit sahaja. Maka dikiaskan dengan air saki baki setelah daripada berkomor ketika kita ambil wudu. Baik, sebab itulah sebahagian ulama mengatakan ia tidak membatalkan puasa. Cuma alasan-alasan tersebut adalah alasan yang tidak diterima oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Kerana yang pertama sekali, inhaler dia kata kerana inhaler bukan makanan. Maka kita jawab lagu mana tidak disyaratkan membatalkan puasa makanan dan minuman. Sebab itulah tak ada seorang pun ulama mengatakan rokok tidak membatalkan puasa, mereka ulama Syiah. Siapa kata rokok tu makanan? Siapa kata rokok tu minuman? Okey, boleh faham? Satu. Yang kedua, dia kata tidak diyakini turun kepada perut, hanya diyakini turun kepada paru-paru. Kita guna kaedah yang sama. Rokok tidak diyakini turun kepada perut, hanya diyakini turun kepada paru-paru. Siapa kata tak batal puasa rokok? Mana boleh kita nak membezakan dua masalah yang sama, hukum berbeza, tak boleh. Okey, boleh faham? Yang ketiganya, dia kata hak yang masuk saat itu dikiaskan dengan saki baki air setelah daripada kita komor. Jadi kita komor dalam bulan Ramadan, waktu kita kehat, patut ada tak saki baki? Ada. Kan kita tertelang, dimaafkan. Sama juga kata inhaler dimaafkan. Maka kita katakan qiyas di sini adalah qiyas ma'al fariq. Qiyas serta wujud perbezaan antara maqis dan maqisun alaih. Penggunaan inhaler memang kosak kita untuk memasukkan ke dalam rongga. Manakala saki baki air daripada berwuduk, bukan kosak kita nak memasukkan ke dalam rongga. Kita kosak untuk basuh mulut, tapi dia masuk secara tabak, bukan secara asal. Okey, boleh faham? Dia kata sikit sangat masuk dimaafkan. Okey, kalau kita ambil qada yang dimasukkan melalui dengan inhaler dalam mulut kita saat itu, kita tok qada tu air atau tapak tangan, kita pun tak ada mulut, kita telang. Tak ada seorang pun ulama kata tidak batal puasa. Okey, itu hujah mazhab Imam Syafi'i. Sekarang ala kulli hal, masalah penggunaan inhaler menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i ia membatalkan puasa. Jadi orang yang lelah pada bulan Ramadan boleh diguna inhaler dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Cuma puasa dia batal ke tak? Mazhab Imam Syafi'i kata batal. Lepas daripada Ramadan, wajib dia kena qada balik. Dan kalau lelah dia secara berterusan, tak boleh dia nak qada, maka dimaafkan untuk dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Dan pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan yang lebih ihtiyat dalam penggunaan inhaler. Dan pandangan mazhab Imam Syafi'i difatwakan oleh Jordan dipanggil Dr. Nuh Al-Qudah. Mufti Jordan. Bekas mufti Jordan mati dah kan. Suatu ketika dahulu, jadi majlis fatwa Jordan menghukum batal penggunaan inhaler, dan begitu juga sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i yang menjadi mufti di semerata dunia Islam. Wallahu a'lam. Baik. Kalau masuk debu tepung lalat tak batal puasa, tapi bukankah tidak disyariatkan? Kerana ni ustaz. Sedap agak dia ayat. Okey. Sekarang ni dikatakan kita bincang hak ni disyariatkan, hak ni tak disyariatkan. Kita main debu, kita main tepung,
kita main dalam mulut kita, main luar. Okey, air kita main mana? Di badan kita. Faham tak? Kalau dia main debu tok di badan dia, tu lain. Kenapa tak ada perbezaan? Okey, situ kita royak ringkas je, tapi fahamlah ada perbezaan di antara dua masalah tersebut. Muka surat sebelah nota kaki 14 disabitkan adat walau sekali, macam mana? Mendereh. Muka surat sebelah nota kaki 14. Terdapat 4 hukum bagi puasa pada hari Syak. Yang pertama, wajib berpuasa jika diberitakan nota kaki 14. Disabitkan adat walaupun sekali sahaja. Jadi boleh, alhamdulillah dia tolong kabur. Yang jawapan tadi, maksudnya hak tengok tak tadi, hak tanya dah kalau dia start pada bulan Rajab, kita katakan dah dia start jadi tengok dia tulis benda disabitkan adat walaupun sekali sahaja. Sebelum tu ada dah. Dan adakah maksud dia sekali dah, sebelum penuh dah dia puasa Isnin kami, kira adat dah ke mana? Tengok pada zahirnya menyalahi hadis. Sebab hadis kata Rasulullah, illa rajulun kana yasumu sawma. Dia kana yasumu, kalau orang belajar dalam bahasa Arab, kana khabar dia fa'il mudhari', dia memberi faedah dawam. Mana dawam? Benda tu dikekalkan, berterusan. Okey, boleh faham? Sebab hadis tu menjadi sandaran, maka hadis tu dijadikan rujukan dalam permasalahan ni. Wallahu alam. Jadi yang kita jawab sekadar kerana kalau dia saat ni tu mula start Isnin kami pada bulan Sya'ban sebelum daripada 16, maka dalam 16 masih lagi betul lah, boleh masih lagi dia boleh puasa Isnin kami. Gitu Baik, tapi kalau dia lama dah dia puasa Isnin kami, lepas tu lama dah tinggal, boleh tak dia puasa Isnin kami dalam bulan Sya'ban? Pada zahirnya wallahu alam tidak dibolehkan. Pada zahirnya wallahu alam. Mungkin perlu kepada kajian semula dalam masalah ni. Tapi kalau hamba kata tidak dibolehkan, dia panggil kalau silap pun dia silap tak teruk. Tapi kalau hamba kata boleh sedangkan pada hakikatnya tak boleh, kan silap jadi teruk kan? Boleh faham ke tak? Dia kadang-kadang kesilapan dia tak teruk. Kalau memang kata tak boleh, jadi orang tak puasa. Pada hakikat boleh, okey, tak ada masalah. Dia ada selagi kita kata boleh pada hakikat tak boleh, kan jadi teruk kan? Tidak gitu. Ini di antara benda yang penting juga dalam kita meletakkan hukum. Ala kulli hal, masalah yang kedua saat itu wallahu alam, tapi masalah yang pertama macam kita khabar tadi, kalau dia mula start sebelum daripada 16, maka sudah dikirakan dia ada adat dia, maka boleh dia puasa Isnin kami dalam 16. Wallahu alam. Baik. Banyak lagi soalan, kita rasa dah dah pukul 4 dah. Sebab hamba kebetulan ada kuliah pula di Paka Malang ni jadi oleh lama-lama Allah Rabbi. Semulalah pula merasa situ dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sempat habis perbincangan berkenaan dengan ibadat puasa menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. InsyaAllah kita rasa ada manfaatnya. Benda hamba daripada pihak hamba minta maaf banyak atas kekurangan dalam penyampaian. Kadang-kadang tersasu, nak kata lain, dia kata lain. Orang duduk sini biasa lah. Duduk sini nak kata lain, dia kata lain. Tambah-tambah banyak dah guna otak ni, akhir dia jadi lemah dah gerak dah. Tambah dah rehat tengah hari kan. Baik. Jadi ada benda yang kekurangan, minta maaf banyak. Kita rasa sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.